Selamat datang ke bab 25. Satu bab istimewa yang akan membawa Anda ke dalam dunia yang penuh misteri dan keajaiban, di mana angka-angka menjadi kunci untuk memahami rahasia terdalam Al-Quran. Di sini, kita akan meneroka dunia tersembunyi angka dalam Al-Quran, satu dimensi yang jarang disedari, tetapi sangat menakjubkan apabila dikaji dengan teliti. Dalam bab-bab sebelumnya, kita telah mengagumi gambaran Al-Quran tentang alam semesta dari bintang-bintang yang jauh hingga ke keajaiban di bumi. Kini, kita beralih kepada kod matematik dan saintifiknya, di mana setiap angka dan susunan ayat membawa makna yang lebih mendalam daripada yang kita sangka. Kita akan menggunakan logik mudah dan pemerhatian yang teliti untuk membongkar bagaimana angka-angka dalam Al-Quran mendedahkan corak yang begitu rumit sehingga ia menunjukkan asal-usul ilahi yang tidak dapat disangkal. Keajaiban Al-Quran boleh diakses oleh semua. Tiada formula rumit diperlukan. Hanya langkah-langkah yang jelas, hati yang ikhlas, dan minda yang terbuka untuk menerima kebenaran. Kita akan melihat bagaimana ayat-ayat Al-Quran berhubung dengan sains moden, daripada fizik kuantum hingga kosmologi, dan bagaimana penemuan saintifik hari ini seringkali mengesahkan kebijaksanaan Allah yang telah dinyatakan berabad-abad lalu. Setiap angka dan perkataan dalam Al-Quran diletakkan dengan ketepatan yang luar biasa. Ini bukan kebetulan, tetapi tanda bagi mereka yang berfikir dan merenung. Dengan setiap penemuan baru, kita semakin sedar bahawa Al-Quran adalah sumber ilmu yang tidak pernah habis, menanti untuk diterokai oleh sesiapa sahaja yang ingin mencari kebenaran. Mari kita mulakan perjalanan ini bersama-sama dan temui alam semesta melalui lensa angka-angka ilahi, membuka mata dan hati kita kepada keagungan ciptaan Allah yang maha bijaksana. Perjalanan kita bermula dengan surah Yunus, ayat 5. Sebuah ayat yang membawa kita menelusuri keajaiban ciptaan Allah di langit dan bumi, serta peranan pentingnya dalam kehidupan manusia. Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar dan bulan bercahaya, dan dia menetapkan tempat-tempat peredarannya, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Ayat ini menegaskan bahawa Allah lah yang mengatur segala peredaran dan pencahayaan di alam semesta. Ayat ini membezakan antara cahaya langsung matahari dan cahaya pantulan bulan, fakta yang tidak diketahui pada abad ke-7. Matahari memancarkan cahaya sendiri, manakala bulan hanya memantulkan cahaya itu, satu pengetahuan saintifik yang baru dibuktikan berabad-abad kemudian. Fasa-fasa bulan adalah jam ilahi, membolehkan kita mengukur hari, bulan, dan tahun. Setiap perubahan bentuk bulan menjadi petunjuk masa yang sangat penting, terutama dalam menentukan tarikh-tarikh penting dalam kalender Islam. Sistem ini membentuk asas kalender yang digunakan selama ribuan tahun. Dari zaman purba hingga kini, manusia bergantung pada peredaran bulan dan matahari untuk mengatur kehidupan, pertanian, dan ibadah. Allah menjemput kita untuk memerhati, mengukur, dan mengira, menghubungkan usaha saintifik dengan iman. Setiap pemerhatian langit adalah satu bentuk ibadah dan pencarian ilmu yang diberkati. Ayat ini menyeru kita untuk mencari ilmu, merenung, dan menggunakan akal kita. Islam menggalakkan umatnya untuk terus belajar, berfikir secara kritis, dan tidak berhenti bertanya tentang keajaiban ciptaan Allah. Dengan mengkaji alam semesta, kita mengkaji tanda-tanda Allah. Setiap bintang, planet, dan galaksi adalah bukti kebesaran dan kekuasaannya yang tiada tandingan. Surah Yunus, ayat 5, adalah kompas kita, mengesahkan pencarian kita untuk mencari corak angka dalam Al-Quran. Ia memberi inspirasi untuk meneroka hubungan antara wahyu dan sains, antara iman dan logik. Dengan panduan ini, mari kita melangkah ke dunia angka, meneliti rahasia matematik yang tersembunyi dalam ayat-ayat suci, dan terus mencari ilmu demi mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita lakukan pengiraan mudah. Al-Quran mempunyai 114 surah. Ayat utama kita berada dalam surah 10. Menolak 10 daripada 114 memberikan kita sesuku 4. Apa yang istimewa tentang sesuku 4? Faktor-faktornya adalah 8 dan 13. 13 adalah nombor perdana, blok binaan asas dalam matematik. Kehadiran nombor perdana membayangkan reka bentuk yang disengajakan, bukan kebetulan. Nombor 8 dan 13 bukanlah sewenang-wenangnya. Ia menunjukkan corak yang lebih mendalam. Operasi mudah ini, menolak nombor surah daripada jumlah keseluruhan, membuka kod tersembunyi. Struktur Al-Quran mengandungi sifat matematik yang menjemput kita untuk melihat lebih dekat. Kebenaran yang mendalam sering tersembunyi di sebalik pemerhatian mudah.
Hasilnya, Striker's Upatat dan faktor perdananya, D-Blast, adalah petunjuk pertama kita dalam tenunan harmoni angka. Mari kita teroka beberapa angka luar biasa dalam alam dan sains dan hubungannya dengan penemuan kita. Sejak zaman purba, manusia telah memerhati langit malam, mencari pola dan makna di sebalik angka-angka yang muncul dalam ciptaan. Setiap nombor membawa kisah tersendiri, menghubungkan kita dengan rahsia alam semesta yang luas. Nisbah keemasan, kira-kira 1/1611, muncul di seluruh ciptaan, daripada bunga matahari hingga galaksi, menandakan keharmonian dan keseimbangan. Corak spiral ini juga dapat dilihat pada cengkerang siput, ombak laut, dan juga dalam seni bina kuno, membuktikan bahawa matematik adalah bahasa universal alam. Kitaran bulan yang disebutkan dalam ayat kita, purata 29.53 hari, dan membentuk asas kalender bulan. Kitaran ini bukan sahaja penting untuk penentuan waktu, malah mempengaruhi pasang surut laut, pertanian, dan juga tradisi keagamaan di seluruh dunia. Dalam matematik berasaskan vortex, 3, 6, dan 9 adalah nombor asas, mewakili corak tenaga yang berulang dan tidak pernah berakhir. Ramai saintis dan pemikir percaya bahawa nombor-nombor ini adalah kunci kepada pemahaman tenaga dan getaran di alam semesta. Panjang Planck, kira-kira 1.62-35 meter, menandakan unit ukuran terkecil dalam fizik. Ia adalah had di mana ruang dan masa seperti yang kita fahami mula kehilangan makna, membuka pintu kepada dunia kuantum yang misteri. Teori M mencadangkan 11 dimensi untuk menyatukan daya alam. Setiap dimensi ini membawa potensi untuk menjelaskan fenomena yang belum dapat diterangkan oleh sains moden, menyingkap keindahan struktur ciptaan. Angka-angka ini, nisbah keemasan, kitaran bulan, nombor vortex, panjang Planck, dan 11 dimensi mentakrifkan struktur alam semesta kita. Mereka membentuk asas kepada segala yang wujud, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Panduan Al-Quran ke arah pengiraan dan pemerhatian selaras dengan pemalar ini menunjukkan satu pengarang ilahi. Setiap angka dan pola yang kita temui seolah-olah mengajak kita untuk merenung kebesaran dan keunikan ciptaan, serta mencari makna yang lebih mendalam di sebalik setiap fenomena alam. Mengapa angka-angka ini penting? Ia mendedahkan keterkaitan, idea utama dalam sains dan Al-Quran. Corak angka Al-Quran mencerminkan kesatuan ciptaan, sama seperti teori M, dan keterikatan kuantum menunjukkan segala-galanya berhubung. Setiap angka adalah langkah yang disengajakan, seperti catur, membentuk jaring yang menghubungkan struktur Al-Quran dengan alam semesta. Pengiraan mudah kita, 1/14-10, membuka kod yang bergema dengan pemalar saintifik. Ini seperti geometri fraktal, peraturan mudah mencipta kerumitan yang tak terhingga. Corak angka Al-Quran adalah fraktal linguistik, mencerminkan logik ilahi. Di bawah permukaan terletak susunan matematik yang sempurna. Simfoni angka memuji penggubahnya. Logik ini adalah tanda bagi mereka yang berfikir, menyatukan wahyu dan sains. Pertimbangkan era Al-Quran, abad ke-7, jauh sebelum sains moden. Konsep seperti mekanik kuantum, nisbah keemasan, atau 11 dimensi tidak dapat dibayangkan pada masa itu. Namun, struktur Al-Quran selaras dengan penemuan ini mustahil bagi pengarang manusia pada masa itu. Kod angka ini adalah keajaiban bagi zaman kita yang berfikiran saintifik. Seolah-olah Al-Quran menyimpan rahsia yang terkunci masa, menunggu kemajuan manusia untuk mendedahkannya. Ketepatan corak ini adalah bukti yang tidak dapat dinafikan tentang asal-usul ilahi. Al-Quran bukanlah peninggalan, tetapi sebuah buku yang hidup, yang keajaibannya terus terungkap. Penemuan bab ini adalah sebahagian daripada tema yang lebih besar yang terdapat dalam Al-Quran. Bab-bab sebelumnya meneroka gambaran tepatnya tentang alam semesta. Alam semesta yang mengembang, orbit, air, dan atmosfera. Keajaiban angka kini bertindak sebagai prinsip penyatuan, menunjukkan bukan sahaja apa yang dikatakan Al-Quran, tetapi bagaimana ia distrukturkan secara harmoni dengan alam semesta. Reka bentuk matematik Al-Quran mencerminkan keseimbangan ciptaan. Sebelum ini, kita menemui kepingan teka-teki individu. Kini, kita melihat bingkai yang menyatukannya. Reka bentuk holistik ini mengukuhkan konsep keseimbangan kosmik mizan dalam alam semesta dan Al-Quran. Tanda ilahi yang sama terdapat dalam wahyu dan ciptaan. Mari kita selami teori M yang mencadangkan 11 dimensi untuk menyatukan semua daya alam. Kebanyakannya tersembunyi,
di luar deria kita, namun penting untuk realiti. Corak angka Al-Quran kita secara konsisten menunjukkan nombor 11 menggemakan model teori M. Bagaimana teks abad ke-7 boleh membayangkan alam semesta 11 dimensi? Al-Quran membenamkan pengetahuan ini dalam kod yang hanya boleh diuraikan dengan sains moden. Ini mencerminkan konsep Al-Quran tentang yang gaib, al-gaib, realiti di luar persepsi. Dimensi tersembunyi teori M selari dengan ajaran Al-Quran tentang dunia gaib. Sekali lagi, Al-Quran selaras dengan sempadan pengetahuan manusia. Kita telah sampai ke penghujung perjalanan ini, tetapi ia hanyalah permulaan renungan yang lebih mendalam. Satu ayat membuka gerbang kepada keajaiban angka, menghubungkan struktur Al-Quran dengan alam semesta. Simfoni matematik ini bukan kebetulan, tetapi reka bentuk, menjemput kagum dan kerendahan hati di hadapan pencipta kita. Tanda-tanda ini menyeru kita untuk menggunakan akal kita, merenung ciptaan, dan mengenali kebijaksanaan Allah. Keharmonian antara Al-Quran dan alam semesta adalah bukti yang kuat tentang kebenarannya. Teruslah membaca, merenung, dan mencari tanda-tanda yang tersebar di seluruh Al-Quran dan ciptaan. Kongsi pengetahuan ini, jadilah penyebar kebenaran, menyebarkan keajaiban ciptaan dan firman Allah. Marilah kita menginspirasi orang lain untuk menghargai realiti kewujudan kita yang luar biasa. Keajaiban Al-Quran, kiraan, operasi, dan logik. Bab 25, keajaiban kuantum dan kosmologi. Ada kadar hisab melalui M-teori. Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Dalam sebuah buku bertajuk Keajaiban Al-Quran, bab 25 bertajuk Keajaiban Kuantum dan Kosmologi, ada kadar hisab melalui M-teori mendedahkan ketepatan penerangan Al-Quran tentang ketelitian kosmik dan pengiraan ilahi, seperti yang digambarkan dalam surah Yunus 10:5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya bagi bulan itu beberapa manzilah. Dia menjelaskan tanda-tanda untuk kaum yang mengetahui. Bahagian kiraan, operasi, dan logik menunjukkan bagaimana Al-Quran mengandungi ilmu astronomi dan kuantum yang mendahului zaman, disokong oleh corak nombor yang menakjubkan, yang kini kita kaitkan dengan M-teori, teori penyatuan rentetan dalam 11 dimensi, teori huru-hara, chaos theory, geometri fraktal, teori permainan, game theory, geometri suci, matematik vortex, keterkaitan kuantum, dan superposisi, yang semuanya mencerminkan konsep adada kadar hisab. Bab ini melengkapkan siri kosmologi dari bab 10, orbit badan angkasa, pengembangan alam semesta, bab 12, asal-usul alam semesta, bab 13, struktur lapisan langit, bab 16, keseimbangan kosmik, bab 19, bintang sebagai panduan, bab 16, matahari dan bulan, bab 19, pergantian siang dan malam, bab 19, penciptaan dan kestabilan badan angkasa, bab 19, ketepatan kosmik, bab 20, keluasan dan keharmonian alam semesta, bab 21, keseimbangan dan ketepatan hukum alam, bab 22, keajaiban penciptaan langit dan bumi, bab 23, kestabilan dan perpaduan kosmik, dan bab 24, keajaiban kitaran kosmik dan massa. Theory of everything bertujuan menyatukan graviti, elektromagnetisme, daya nuklear kuat dan daya nuklear lemah, dan Al-Quran mencerminkan kesatuan ini melalui naratifnya yang kohesif, dengan M-teori sebagai rangka kerja utama. Nombor bukan Quranik ditukar kepada bentuk kata dalam bahasa Melayu untuk menyerlahkan ketelitian matematik. Jom, kita teroka keajaiban ini dan kaitannya dengan TOI melalui M-teori. Kiraan, langkah demi langkah. Bab 25 menyerlahkan corak nombor bukan Quranik yang berkaitan dengan ketelitian kosmik dan pengiraan ilahi, dengan fokus pada M-teori, teori huru-hara, geometri fraktal, teori permainan, geometri suci, matematik vortex, keterkaitan kuantum, dan superposisi. Langkah 1. Kenal pasti hubungan nombor surah 10 dengan jumlah surah Al-Quran. 114. Menghasilkan 114 tolak 10 sama dengan 104. Nombor komposit yang boleh difaktorkan kepada 2 kali 26 dengan 2 sebagai nombor perdana. Langkah 2. Sahkan sifat nombor perdana untuk 2 yang hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 2. Langkah 3. Rujuk kepada bilangan purata fase bulan 29.53 hari berdasarkan pemerhatian saintifik abad ke-20 melalui teleskop dan pengiraan orbit mencerminkan ketelitian dalam M-teori. Langkah 4. Bandingkan dengan nisbah emas 1.618 yang relevan dalam geometri suci dan fraktal mencerminkan corak kosmik seperti struktur galaksi dan fasa bulan. Langkah 5.
Sertakan nombor vortex 369 yang digunakan dalam matematik vortex untuk melambangkan aliran tenaga kosmik seperti dalam dinamik galaksi. Langkah 6. Sertakan skala Planck 1.62 kali 10 pangkat negatif 35 meter yang penting dalam M-teori untuk memahami asas ketelitian kosmik. Langkah 7. Rujuk kepada dimensi M-teori, yaitu 11 dimensi yang menyatukan teori rentetan dan menyokong ketelitian kosmik melalui superposisi dan keterkaitan kuantum. Nomor bukan Quranik dalam bentuk kata. 1. Pembahagi nomor perdana. 2. Faktor nomor perdana dari 104. 104. Hasil 114 tolak 10. 29.53. Purata tempo fasa bulan hari. 1.618. Nisbah Hemas dalam geometri suci. 3. 6. 9. Nombor vortex dalam matematik vortex. 20. Abad penemuan saintifik, EG, teleskop, relativity. 1.62 kali 10 pangkat negatif 35. Skala Planck meter. 11. Dimensi dalam M-teori. Operasi. Bagaimana korak berfungsi? Corak nomor bukan Quranik ini melibatkan operasi matematik yang sistematik, seperti yang diterangkan dalam buku ini, merentasi konsep ketelitian kosmik dan pengiraan ilahi melalui M-teori. Langkah 1. Lakukan pengurangan. 114 tolak 10 sama dengan 104. Langkah 2. Faktorkan 104 kepada 2 kali 2 kali 26 dan sahkan sifat nombor perdana untuk 2. Langkah 3. Kenal pasti tempo fasa bulan. 29.53 hari diukur melalui pemerhatian saintifik abad ke-20, seperti teleskop dan analisis orbit yang berkaitan dengan teori huru-hara dan geometri fraktal dalam kerangka M-teori. Langkah muntah. Tambahan, bandingkan dengan nisbah emas 1.618 yang digunakan dalam geometri suci dan fraktal untuk menggambarkan corak kosmik yang disatukan oleh M-teori. Langkah 5. Gunakan nomor vortex 369 untuk melambangkan aliran tenaga kosmik, seperti dalam dinamik galaksi dan teori permainan, keseimbangan strategik yang selari dengan kesatuan M-teori. Langkah 6. Sertakan skala Planck 1.62 kali 10 pangkat negatif 35 meter yang relevan dalam M-teori untuk keterkaitan kuantum. Langkah 7. Rujuk kepada 11 dimensi dalam M-teori yang menyokong ketelitian kosmik melalui superposisi dan keterkaitan kuantum. Logik. Mengapa ini penting? Logik di sebalik keajaiban ini menegaskan sumber ilahi Al-Quran dan kaitannya yang mendalam dengan TOI melalui M-teori, teori huru-hara, geometri fraktal, teori permainan, geometri suci, matematik vortex, keterkaitan kuantum, dan superposisi. Langkah 1. Ayat Yunus 10:5 menerangkan ketelitian matahari, bulan, dan fasa bulan. 29.53 hari, selari dengan penemuan abad ke-20 tentang dinamik kosmik yang dikawal oleh graviti, makro, dan fenomena kuantum seperti fusi, keterkaitan kuantum, dan superposisi mikro, yang disatukan oleh M-teori dalam 11 dimensi. Ini hanya difahami melalui teleskop, satelit, dan eksperimen kuantum seperti ujian Bell. Langkah 2. Korak nombor seperti 104 faktor 2, 1.618 nisbah emas, 369 vortex, dan 1.62 kali 10 pangkat negatif 35 skala Planck memerlukan analisis matematik canggih, mustahil dilakukan pada abad ke-7 tanpa teknologi modern. Langkah 3. Hubungan numerikal 114 tolak 10 sama dengan 104 menunjukkan struktur matematik yang konsisten, tidak mungkin rawak, mencerminkan kesatuan ilahi. Langkah 4. Hujah utama buku ini, ketepatan saintifik tentang kosmologi dan kuantum, disokong oleh M-teori, 11 dimensi, teori huru-hara, dinamik orbit, geometri fraktal, korak fasa bulan, teori permainan, keseimbangan kosmik, geometri suci, 1.618, matematik vortex, 369, keterkaitan kuantum dan superposisi, serta corak nomor ini hanya boleh datang dari sumber ilahi, membuktikan Al-Quran adalah firman Allah. Kaitan dengan astronomi, ketelitian kosmik dan fasa bulan. Ayat Yunus 10:5 mencerminkan ketelitian kosmik melalui matahari, bulan, dan fasa bulan, 29.53 hari. Dalam astronomi modern, fasa bulan, tempoh purata 29.53 hari, mencerminkan dinamik orbit yang dikawal oleh graviti, dengan corak fraktal, struktur berulang, dan sifat huru-hara, kepekaan terhadap keadaan awal. M-teori menyatukan dinamik kosmik dalam 11 dimensi, menjelaskan graviti dan fenomena kuantum seperti fusi dalam matahari dan keterkaitan zarah dalam sistem bulan. Teori huru-hara, dinamik orbit bulan,
menunjukkan kepekaan terhadap keadaan awal, tetapi kekal stabil dalam keseimbangan kosmik selari dengan teori permainan, Nash Equilibrium. Geometri fraktal, korak fasa bulan menyerupai struktur fraktal, seperti dalam pembentukan galaksi. Geometri suci, nisbah emas 1.618 muncul dalam struktur kosmik seperti lingkaran orbit dan galaksi spiral. Matematik vortex, nomor 3, 6, 9 melambangkan aliran tenaga kosmik seperti dalam dinamik galaksi. Keterkaitan kuantum, menunjukkan zarah-zarah dalam sistem kosmik berkaitan, mencerminkan perpaduan ilahi. Superposisi, zarah wujud dalam pelbagai keadaan, menyumbang kepada ketelitian mikroskopik dalam sistem kosmik. Penemuan ini disahkan pada abad ke-20 melalui teleskop, analisis orbit, dan eksperimen kuantum, menunjukkan Al-Quran mendahului sains modern dalam menggambarkan ketelitian kosmik. Kaitan mendalam dengan To'i, kesatuan ilahi melalui M-Theory To'i bertujuan menyatukan 4 daya asas alam. Gravity, mengawal dinamik orbit dan fasa bulan, 29.53 hari, seperti yang diterangkan dalam Relativity M dan M-Theory. Elektromagnetisme, mengawal cahaya matahari dan bulan, relevan dalam keterkaitan kuantum, e.g. foton. Daya nuklear kuat, memacu fusi dalam matahari, menyokong ketelitian kosmik, diterangkan melalui mekanik kuantum dan superposisi. Daya nuklear lemah, berperanan dalam proses radioaktif yang mempengaruhi pembentukan kosmik. Al-Quran, melalui ayat seperti Yunus 10:5, mengintegrasikan fenomena ini dalam naratif kosmik yang kohesif. Bab 25, ketelitian kosmik dan pengiraan ilahi melibatkan graviti, daya nuklear fusi, keterkait kuantum, hubungan zarah, superposisi, keadaan mikro, teori huru-hara, dinamik orbit, geometri fraktal, korak fasa, teori permainan, keseimbangan, geometri suci 1.68, dan matematik vortex 369, selari dengan To'i yang disatukan oleh M-Theory dalam 11 dimensi. Bab 11.24, pengembangan alam semesta, Big Bang, lapisan langit, keseimbangan kosmik, bintang, matahari bulan, siang malam, penciptaan badan angkasa, ketepatan kosmik, keluasan alam semesta, keseimbangan hukum alam, penciptaan langit dan bumi, kestabilan kosmik, dan kitaran kosmik mencerminkan spektrum fenomena fisikal yang To'i coba jelaskan. Kesatuan ilahi, Al-Quran menyatukan tema-tema ini. Bab 6-25, embriologi, hidrologi, geologi, atmosfera, kosmologi, melalui corak nombor seperti 104, faktor 2, 1.618, nisbah emas, 3, 6, 9, vortex, dan 11, dimensi M-Theory, mencadangkan pengetahuan ilahi yang kohesif. Dalam fizik modern, M-Theory menyatukan 5 teori rentetan dalam 11 dimensi pada skala Planck, 1.62 kali 10 pangkat negatif, 35 meter. Manakala teori huru-hara, geometri fraktal, teori permainan, geometri suci, dan matematik vortex menjelaskan ketelitian dan corak kosmik. Al-Quran, tanpa menyebut teori ini, menggambarkan adada kuadrat hisab dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip To'i, menunjukkan kesatuan ilahi yang mendahului sains modern. Visualisasi korak numerikal. Berikut adalah carta yang menggambarkan corak nombor bukan Quranik dalam bab 25, merangkumi ketelitian kosmik dan pengiraan ilahi melalui M-Theory. Type, bar, data, options, A. Perbandingan dengan bab sebelumnya. Bab 25 melengkapkan siri kosmologi dan kaitannya dengan To'i, menyerlahkan kesatuan naratif Al-Quran melalui M-Theory. Bab 11, pengembangan alam semesta, dengan 34.29, 20. Bab 12, asal-usul alam semesta, dengan 34.21, 20. Bab 13, struktur lapisan langit, dengan 3.85, 20. Bab 11, keseimbangan kosmik, dengan 4.20. Bab 15, bintang sebagai panduan, dengan 2, 3, 57, 41, 4.17, 3.14, 20. Bab 16, matahari dan bulan, dengan 1, 23, 11, 27.3, 23.14. Bab 15, pergantian siang dan malam, dengan 1, 97, 24, 23.14. Bab 16, penciptaan badan angkasa, dengan 1, 73, 365.25, 23.14. Bab 19, ketepatan kosmik, dengan 1, 59, 27.3, 23.14. Bab 20, keluasan dan keharmonian alam semesta, dengan 1, 47, 93 bilion, 23.14. 1.6, 2 kali 10 pangkat negatif, 35, 10, 11. Bab 21, keseimbangan dengan 1, 59,
27.311, 20, 3.14, 1.62 kali 10 pangkat negatif, 35, 10, 11. Bab 22. Penciptaan langit dan bumi dengan 1, 3, 31, 93, 13.8 bilion, 20, 3.14, 1.62 kali 10 pangkat negatif 35, 10, 11. Bab 23. Kestabilan dan perpaduan kosmik dengan 1, 73, 4.6 bilion, 20, 3.14, 1.62 kali 10 pangkat negatif 35, 10, 11. Bab 24. Kitaran kosmik dan massa dengan 1, 2, 10, 20, 24, 11, 3.14, 1.6, 2 kali 10 pangkat negatif 35, 10, 11. Bab 25. Kuantum dan kosmologi. Ada kuadrat hisab melalui M-teori dengan 1, 2, 104, 29.53, 1.618, 3, 6, 9, 20, 1.62 kali 10 pangkat negatif 35, 11. Corak silang bab. Nombor seperti 20 abad penemuan, 1.618, nisbah emas, 3, 6, 9, vortex, dan 11, dimensi M-teori. Menunjukkan kesatuan matematik dan saintifik merentas bab 11.25, mencerminkan naratif Al-Quran yang kohesif. Kesimpulan dan seruan bertindak. Bab 25 dalam buku ini mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui kiraan, operasi, dan logik yang luar biasa, menyerlahkan kesatuan naratifnya. Ayat Yunus 10:5 menggambarkan ketelitian kosmik melalui fasa bulan, 29.53 hari, selari dengan M-teori, 11 dimensi, teori huru-hara, geometri fraktal, teori permainan, geometri suci, 1.618, matematik vortex, 3, 6, 9, keterkaitan kuantum dan superposisi, disokong oleh corak nomor seperti 104, faktor 2. Tema ini melengkapkan bab 10-24 dan menghubungkan dengan bab 69, mencadangkan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan ilahi yang menyatukan fenomena kosmik, dari graviti hingga kuantum, selari dengan theory of everything melalui M-theory. Al-Quran, dengan naratif kosmologi dan matematiknya yang kohesif, menyerupai matlamat Titoi untuk menyatukan daya-daya alam, mendahului konsep seperti M-teori dan keterkaitan kuantum. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 25, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati kebesaran Al-Quran, dari ketelitian kosmik hingga rahasia ilahi. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang kaitan Al-Quran dengan Toi melalui M-teori dan adakah qadar hisab dalam bab 25? Teruja dengan keajaiban numerikal dan kesatuan kosmologi ini. Komen di bawah, kongsikan cerita Anda, dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca. Keajaiban Al-Quran, kiraan, operasi, dan logik. Bab 25, keajaiban kuantum dan kosmologi. Adakah qadar hisab? Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Dalam sebuah buku bertajuk Keajaiban Al-Quran, bab 25 bertajuk Keajaiban Kuantum dan Kosmologi, adakah qadar hisab mendedahkan ketepatan penerangan Al-Quran tentang ketelitian kosmik dan pengiraan ilahi, seperti yang digambarkan dalam surah Yunus 10:5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya bagi bulan itu beberapa manzilah. Dia menjelaskan tanda-tanda untuk kaum yang mengetahui. Bahagian kiraan, operasi, dan logik menunjukkan bagaimana Al-Quran mengandungi ilmu astronomi dan kuantum yang mendahului zaman. Disokong oleh corak nombor yang menakjubkan, yang kini kita kaitkan dengan teori kuantum, teori rentetan, teori huru-hara, chaos theory, geometri fraktal, teori permainan game theory, geometri suci, dan matematik vortex, yang semuanya mencerminkan konsep adada kuadrat hisab, pengiraan ketepatan ilahi. Bab ini melengkapkan siri kosmologi dari bab 10, orbit badan angkasa, bab 11, pengembangan alam semesta, bab 12, asal-usul alam semesta, bab 13, struktur lapisan langit, bab 16, keseimbangan kosmik, bab 15, bintang sebagai panduan, bab 16, matahari dan bulan, bab 11, pergantian siang dan malam, bab 16, penciptaan dan kestabilan badan angkasa, bab 19, ketepatan kosmik, bab 20, keluasan dan keharmonian alam semesta, bab 21, keseimbangan dan ketepatan hukum alam, bab 22, keajaiban penciptaan langit dan bumi, bab 23, kestabilan dan perpaduan kosmik, dan bab 24, keajaiban kitaran kosmik dan massa. Theory of everything, TUI, bertujuan menyatukan graviti, elektromagnetisme, daya nuklear kuat dan daya nuklear lemah, dan Al-Quran mencerminkan kesatuan ini melalui naratifnya yang kohesif.
nombor bukan Quranik ditukar kepada bentuk kata dalam bahasa Melayu untuk menyerlahkan ketelitian matematik. Jom, kita teroka keajaiban ini dan kaitannya dengan TOI. Kiraan, langkah demi langkah bab 25 menyerlahkan corak nombor bukan Quranik yang berkaitan dengan ketelitian kosmik dan pengiraan ilahi, dengan fokus pada teori huru-hara, geometri fraktal, teori permainan, geometri suci, matematik vortex, teori rentetan, dan keterkaitan kuantum. Langkah 1. Kenal pasti hubungan nombor surah 10 dengan jumlah surah Al-Quran, 114. Menghasilkan 114 tolak 10 sama dengan 104. Nombor komposit yang boleh difaktorkan kepada 2 kali 26 dengan 2 sebagai nombor perdana. Langkah 2. Sahkan sifat nombor perdana untuk 2 yang hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 2. Langkah 3. Rujuk kepada bilangan purata fase bulan 29.53 hari berdasarkan pemerhatian saintifik abad ke-20 melalui teleskop dan pengiraan orbit. Langkah 4. Bandingkan dengan nisbah emas 1.618 yang relevan dalam geometri suci dan fraktal, mencerminkan corak kosmik seperti struktur galaksi dan fasa bulan. Langkah 5. Sertakan nombor vortex 39 yang digunakan dalam matematik vortex untuk melambangkan aliran tenaga kosmik, seperti dalam pembentukan galaksi. Langkah 6. Sertakan skala Planck 1.62 kali 10 pangkat negatif 35 meter, yang penting dalam teori rentetan dan keterkaitan kuantum untuk memahami asas ketelitian kosmik. Langkah 7. Rujuk kepada dimensi teori rentetan, yaitu 10 atau 11 dimensi yang menyokong ketelitian kosmik melalui superposisi dan keterkaitan kuantum. Nombor bukan Quranik dalam bentuk kartu pembahagi nombor perdana. 2. Faktor nombor perdana dari 104. 104. Hasil 114 tolak 10. 29.53. Purata tempoh fase bulan, hari. 1.618. Nisbah emas dalam geometri suci. 3. 6. 9. Nombor vortex dalam matematik vortex. 20. Abad penemuan saintifik, each teleskop relativity. 1.62 kali 10 pangkat negatif 35. Skala Planck, meter. 10. 11. Dimensi dalam teori rentetan. Operasi. Bagaimana korak berfungsi? Corak nombor bukan Quranik ini melibatkan operasi matematik yang sistematik, seperti yang diterangkan dalam buku ini, merentasi konsep ketelitian kosmik dan pengiraan ilahi. Langkah 1. Lakukan pengurangan. 114 tolak 10 sama dengan 104. Langkah 2. Faktorkan 104 kepada 2 kali 2 kali 26 dan sahkan sifat nombor perdana untuk 2. Langkah 3. Kenal pasti tempo fasa bulan, 29.53 hari. Diukur melalui pemerhatian saintifik abad ke-20, seperti teleskop dan analisis orbit yang berkaitan dengan teori huru-hara dan geometri fraktal. Langkah 4. Tambahan. Bandingkan dengan nisbah emas 1.618 yang digunakan dalam geometri suci dan fraktal untuk menggambarkan corak kosmik. Langkah 5. Gunakan nombor vortex 369 untuk melambangkan aliran tenaga kosmik seperti dalam dinamik galaksi dan teori permainan, keseimbangan strategik. Langkah 6. Sertakan skala Planck 1.62 kali 10 pangkat negatif 35 meter yang relevan dalam teori rentetan dan keterkaitan kuantum. Langkah 7. Rujuk kepada 10 atau 11 dimensi dalam teori rentetan yang menyokong ketelitian kosmik melalui superposisi dan keterkaitan kuantum. Logik. Mengapa ini penting? Logik di sebalik keajaiban ini menegaskan sumber ilahi Al-Quran dan kaitannya yang mendalam dengan TOI melalui ketelitian kosmik, teori huru-hara, geometri fraktal, teori permainan, geometri suci, matematik vortex, teori rentetan, dan keterkaitan kuantum. Langkah 1. Ayat Yunus 10:5 menerangkan ketelitian matahari, bulan, dan fasa bulan 29.53 hari, selari dengan penemuan abad ke-20 tentang dinamik kosmik yang dikawal oleh graviti, makro, dan fenomena kuantum seperti fusi, keterkaitan kuantum, dan superposisi mikro. Ini hanya difahami melalui teleskop, satelit, dan eksperimen kuantum seperti ujian Bell. Langkah 2. Korak nombor seperti 104, faktor 2, 1.618, nisbah emas, 369, vortex, dan 1.62 kali 10 pangkat negatif 35, skala Planck, memerlukan analisis matematik canggih, mustahil dilakukan pada abad ke-7 tanpa teknologi modern. Langkah 3. Hubungan numerikal, 114 tolak 10 sama dengan 104, menunjukkan struktur matematik yang konsisten, tidak mungkin rawak,
mencerminkan kesatuan ilahi. Langkah 4. Hujah utama buku ini. Ketepatan saintifik tentang kosmologi dan kuantum disokong oleh teori huru-hara, dinamik orbit, geometri fraktal, corak fasa bulan, teori permainan, keseimbangan kosmik, geometri suci, 1.618, matematik vortex, 369, teori rentetan, 10 atau 11 dimensi, dan keterkaitan kuantum, serta corak nombor ini hanya boleh datang dari sumber ilahi, membuktikan Al-Quran adalah firman Allah. Kaitan dengan astronomi, ketelitian kosmik dan fasa bulan. Ayat Yunus 10:5 mencerminkan ketelitian kosmik melalui matahari, bulan, dan fasa bulan. 29.53 hari. Dalam astronomi modern, fasa bulan, tempoh purata 29.53 hari, mencerminkan dinamik orbit yang dikawal oleh graviti, dengan corak fraktal, struktur berulang, dan sifat huru-hara, kepekaan terhadap keadaan awal. Teori huru-hara, dinamik orbit bulan menunjukkan kepekaan terhadap keadaan awal, tetapi kekal stabil dalam keseimbangan kosmik, selari dengan teori permainan Nash equilibrium. Geometri fraktal, corak fasa bulan menyerupai struktur fraktal, seperti dalam pembentukan galaksi yang menunjukkan keserupaan diri pada berbagai skala. Geometri suci, nisbah Imas 1.618 muncul dalam struktur kosmik seperti lingkaran orbit dan galaksi spiral. Matematik vortex, nomor 3, 6, 9 melambangkan aliran tenaga kosmik seperti dalam dinamik galaksi. Teori rentetan mencadangkan ketelitian kosmik berasal daripada getaran rentetan dalam 10 atau 11 dimensi, menyokong struktur kuantum alam semesta. Keterkaitan kuantum menunjukkan zarah-zarah dalam sistem kosmik berkaitan, mencerminkan perpaduan ilahi. Penemuan ini disahkan pada abad ke-20 melalui teleskop, analisis orbit, dan eksperimen kuantum menunjukkan Al-Quran mendahului sains modern dalam menggambarkan ketelitian kosmik. Kaitan mendalam dengan To'i, kesatuan ilahi. To'i bertujuan menyatukan 4 daya asas alam, graviti, mengawal dinamik orbit dan fasa bulan, 29.53 hari, seperti yang diterangkan dalam relativity am dan teori rentetan. Elektromagnetisme, mengawal cahaya matahari dan bulan, relevan dalam keterkaitan kuantum, e.g. foton. Daya nuklear kuat, memacu fusi dalam matahari, menyokong ketelitian kosmik, diterangkan melalui mekanik kuantum dan superposisi. Daya nuklear lemah, berperanan dalam proses radioaktif yang mempengaruhi pembentukan kosmik. Al-Quran, melalui ayat seperti Yunus 10:5, mengintegrasikan fenomena ini dalam naratif kosmik yang kohesif. Bab 25, ketelitian kosmik dan pengiraan ilahi melibatkan graviti, orbit, daya nuklear, fusi, keterkaitan kuantum, hubungan zarah, superposisi, keadaan mikro, teori huru-hara, dinamik orbit, geometri fraktal, teori permainan, keseimbangan, geometri suci, 1.618, dan matematik vortex, 369. Selari dengan To'i yang menyatukan daya-daya ini melalui teori rentetan, 10 atau dimensi. Bab 11.4, pengembangan alam semesta, Big Bang, lapisan langit, keseimbangan kosmik, bintang, matahari bulan, siang malam, penciptaan badan angkasa, ketepatan kosmik, keluasan alam semesta, keseimbangan hukum alam, penciptaan langit dan bumi, kestabilan kosmik dan kitaran kosmik mencerminkan spektrum fenomena fisikal yang To'i coba jelaskan. Kesatuan ilahi, Al-Quran menyatukan tema-tema ini. Bab 6.5, embriologi, geologi, atmosfera, kosmologi, melalui corak nombor seperti 104, faktor 2, 1.618, nisbah Emas, 3, 6, 9, vortex, dan 10 atau 11 dimensi, mencadangkan pengetahuan ilahi yang kohesif. Dalam fizik modern, teori rentetan menyatukan daya-daya pada skala Planck, 1.62 kali 10 pangkat negatif 35 meter, dalam 10 atau 11 dimensi. Manakala teori huru-hara, geometri fraktal, teori permainan, geometri suci, dan matematik vortex menjelaskan ketelitian dan corak kosmik. Al-Quran, tanpa menyebut teori ini, menggambarkan adada kader hisab dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip To'i, menunjukkan kesatuan ilahi yang mendahului sains modern. Visualisasi korak numerikal. Berikut adalah carta yang menggambarkan korak nombor bukan Quranik dalam bab 25, merangkumi ketelitian kosmik dan pengiraan ilahi. Type bar, data, options. Perbandingan dengan bab sebelumnya, bab 25 melengkapkan siri kosmologi dan kaitannya dengan To'i, menyerlahkan kesatuan naratif Al-Quran. Bab 11, pengembangan alam semesta dengan 34.29, 20.
Bab 12. Asal-usul alam semesta dengan 344.2120. Bab 13. Struktur lapisan langit dengan 5.3.8520. Bab 14. Keseimbangan kosmik dengan 4.20. Bab 16. Bintang sebagai panduan dengan 2357.41. 4.17, 3.14, 20. Bab 16. Matahari dan bulan dengan 1, 23, 11, 27.3, 20, 3.14. Bab 16. Pergantian siang dan malam dengan 1, 97, 24, 20, 3.14. Bab 16. Penciptaan badan angkasa dengan 173, 365.25, 20, 3.14. Bab 19. Ketepatan kosmik dengan 1, 59, 27.3, 23.14. Bab 20. Keluasan dan keharmonian alam semesta dengan 1, 47, 93 bilion, 20, 3.14, 1.6 2 kali 10 pangkat negatif, 35, 10, 11. Bab 21. Keseimbangan hukum alam dengan 1, 59, 27.3, 11, 20, 3.14, 1.6, 2 kali 10 pangkat negatif, 35, 10, 11. Bab 22. Penciptaan langit dan bumi dengan 1, 3, 31, 93, 13.8 bilion, 20, 3.14, 1.6 2 kali 10 pangkat negatif, 35, 10, 11. Bab 23. Kestabilan perpaduan kosmik dengan 1, 73, 4.6 bilion, 20, 3.14, 1.6 2 kali 10 pangkat negatif, 35, 10, 11. Bab 24. Kitaran kosmik dan massa dengan 1, 2, 10, 20, 24, 11, 3.14, 1.6, 2 kali 10 pangkat negatif, 35, 10, 11. Bab 25. Kuantum dan kosmologi. Adada kuadrat hisab dengan 1, 2, 104, 29.53, 1.618, 3, 6, 9, 20, 1.62 kali 10 pangkat negatif, 35, 10, 11. Corak silang bab. Nombor seperti 20, abad penemuan, 1.618, nisbah emas, 3, 6, 9, dan dimensi rentetan 11 menunjukkan kesatuan matematik dan saintifik merentas bab 11-25 mencerminkan naratif Al-Quran yang kohesif, kesimpulan dan seruan bertindak. Bab 25 dalam buku ini mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui kiraan, operasi, dan logik yang luar biasa, menyerlahkan kesatuan naratifnya. Ayat Yunus 10:5 menggambarkan ketelitian kosmik melalui fasa bulan 29.53 hari, selari dengan teori huru-hara, geometri fraktal, teori permainan, geometri suci, 1.618, matematik vortex 369, teori rentetan 10 atau 11 dimensi, dan keterkaitan kuantum disokong oleh corak nombor seperti 104, faktor 2. Tema ini melengkapkan bab 10-22 peta dan menghubungkan dengan bab Nensmed, mencadangkan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan ilahi yang menyatukan fenomena kosmik, dari graviti hingga kuantum, selari dengan theory of everything. Al-Quran, dengan naratif kosmologi dan matematiknya yang kohesif, menyerupai matlamat Taui untuk menyatukan daya-daya alam, mendahului konsep seperti teori rentetan dan keterkaitan kuantum. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 25, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati kebesaran Al-Quran, dari ketelitian kosmik hingga rahasia ilahi. Komen dan kongsi sekarang, apa pendapat Anda tentang kaitan Al-Quran dengan Taui melalui adada kadar hisab dalam bab 25? Teruja dengan keajaiban numerikal dan kesatuan kosmologi ini. Komen di bawah, kongsikan cerita Anda dan rakan-rakan untuk turut membaca keajaiban Al-Quran, kiraan, operasi, dan logik. Bab 21, keseimbangan dan ketepatan hukum alam. Assalamualaikum pencinta buku dan ilmu. Dalam sebuah buku bertajuk Keajaiban Al-Quran, bab 21 bertajuk Keseimbangan dan Ketepatan Hukum Alam mendedahkan ketepatan penerangan Al-Quran tentang keseimbangan kosmik dan ketepatan hukum alam yang mengawal pergerakan matahari, bulan, dan alam semesta, seperti yang digambarkan dalam surah Ar-Rahman 5:59. Matahari dan bulan bergerak mengikut perhitungan, dan dia telah menetapkan keseimbangan. Bahagian kiraan, operasi, dan logik menunjukkan bagaimana Al-Quran mengandungi ilmu astronomi yang mendahului zaman, disokong oleh corak nombor yang menakjubkan,
yang kini kita kaitkan dengan teori rentetan, keterkaitan kuantum, quantum entanglement, dan superposisi, mencerminkan kesatuan naratif kosmik Al-Quran. Bab ini melengkapkan siri kosmologi dari bab 10, orbit barangkasa, bab 11, pengembangan alam semesta, bab 12, asal-usul alam semesta, struktur lapisan langit, bab 16, keseimbangan kosmik, bab 16, bintang sebagai panduan, bab 19, matahari dan bulan, bab 19, pergantian siang dan malam, bab 15, penciptaan dan kestabilan badan angkasa, bab 19, ketepatan kosmik, dan bab 20, keluasan dan keharmonian alam semesta. Theory of Everything, TUI bertujuan menyatukan grafiti, elektromagnetisme, daya nuklear kuat, dan daya nuklear lemah. Dan Al-Quran mencerminkan kesatuan ini melalui naratifnya yang kohesif. Nombor bukan Quranik ditukar kepada bentuk kata dalam bahasa Melayu untuk menyerlahkan ketelitian matematik. Jom, kita teroka keajaiban ini dan kaitannya dengan TOI. Kiraan, langkah demi langkah. Bab 21 menyerlahkan corak nombor bukan Quranik yang berkaitan dengan keseimbangan dan ketepatan hukum alam, dengan fokus pada teori rentetan, keterkaitan kuantum, dan superposisi. Langkah 1. Kenal pasti hubungan nombor surah 55 dengan jumlah surah Al-Quran 114. Menghasilkan 114 tolak 55 sama dengan 59. Nombor perdana. Langkah 2. Sahkan sifat nombor perdana untuk 59, yang hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 59. Langkah 3. Rujuk kepada tempo orbit bulan, kira-kira 27.3 hari. Kitaran sideral dan kitaran surya dianggarkan 11 tahun, yang mencerminkan ketepatan hukum alam berdasarkan penemuan saintifik abad ke-20. Langkah 4. Bandingkan dengan nilai pi 3.14 yang relevan dalam pengiraan orbit dan kelengkungan ruang waktu dalam teori rentetan. Langkah 6. Sertakan skala Planck 1.6 2 kali 10 pangkat negatif 35 meter yang penting dalam teori rentetan dan keterkaitan kuantum. Langkah 6. Rujuk kepada dimensi teori rentetan, yaitu 10 atau 11 dimensi yang menyokong keseimbangan kosmik melalui superposisi dan keterkaitan kuantum. Nombor bukan Quranik dalam bentuk kata. 1. Pembahagi nombor perdana. 59. Hasil 114 tolak 55. 27.3. Tempo orbit bulan hari. 11. Kitaran surya anggaran tahun. 20. Abad penemuan saintifik, AG, teleskop, model relativity. 3.14 nilai pi untuk dinamik kosmik. 1.6 2 kali 10 pangkat negatif 35. Skala Planck, meter. 10, 11 dimensi dalam teori rentetan. Operasi. Bagaimana corak berfungsi? Corak nombor bukan Quranik ini melibatkan operasi matematik yang sistematik, seperti yang diterangkan dalam buku ini, merentasi konsep keseimbangan hukum alam. Langkah 1. Lakukan pengurangan. 114 tolak 55 sama dengan 59. Langkah 2. Uji sifat nombor perdana. 59 hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 59. Langkah 3. Kenal pasti tempoh orbit bulan 27.3 hari dan kitaran surya 11 tahun. Diukur melalui pemerhatian saintifik abad ke-20, seperti teleskop dan analisis spektrum. Langkah 4. Tambahan. Bandingkan dengan pi 3.14 yang digunakan dalam pengiraan orbit dan kelengkungan ruang waktu dalam teori rentetan. Langkah 5. Sertakan skala Planck 1.62 kali 10 pangkat negatif 35 meter yang relevan dalam teori rentetan dan keterkaitan kuantum. Langkah 6. Rujuk kepada 10 atau 11 dimensi dalam teori rentetan yang menyokong keseimbangan kosmik melalui superposisi dan keterkaitan kuantum. Logik. Mengapa ini penting? Logik di sebalik keajaiban ini menegaskan sumber ilahi Al-Quran dan kaitannya yang mendalam dengan TOI melalui keseimbangan hukum alam, teori rentetan, keterkaitan kuantum, dan superposisi. Langkah 1. Ayat Ar-Rahman 5/59 menerangkan ketepatan pergerakan matahari, 11 tahun kitaran surya dan bulan, 27.3 hari orbit, serta keseimbangan hukum alam. Selari dengan penemuan abad ke-20 tentang dinamik kosmik yang dikawal oleh grafiti dan fenomena kuantum, seperti fusi, keterkaitan kuantum, dan superposisi mikro. Ini hanya difahami melalui teleskop, satelit, dan eksperimen kuantum seperti ujian Bell. Langkah 2. Corak nombor seperti 59, nombor perdana, 3.14 pi, dan 1.62 kali 10 pangkat negatif 35, skala Planck. Memerlukan analisis matematik canggih,
mustahil dilakukan pada abad ke-7 tanpa teknologi modern. Langkah 3. Hubungan numerikal. 114 tolak 55 sama dengan 59 menunjukkan struktur matematik yang konsisten, tidak mungkin rawak, mencerminkan kesatuan ilahi. Langkah 4. Hujah utama buku ini, ketepatan saintifik tentang keseimbangan hukum alam, disokong oleh teori rentetan 10 atau 11 dimensi, keterkaitan kuantum, dan superposisi. Serta corak nomor ini hanya boleh datang dari sumber ilahi, membuktikan Al-Quran adalah firman Allah. Kaitan dengan astronomi, keseimbangan hukum alam. Ayat Ar-Rahman 55:59 mencerminkan ketepatan hukum alam yang mengawal pergerakan matahari, 11 tahun kitaran surya, dan bulan, 27.3 hari orbit, serta keseimbangan kosmik seperti graviti dan fusi bintang. Dalam astronomi modern, graviti mengawal orbit bulan dan dinamik surya, seperti yang diterangkan oleh hukum Newton dan relativity Einstein. Teori rentetan mencadangkan hukum alam, graviti, elektromagnetisme, daya nuklear berasal daripada getaran rentetan dalam 10 atau 11 dimensi, menyokong keseimbangan kosmik yang digambarkan Al-Quran. Keterkaitan kuantum menunjukkan zarah-zarah berkaitan mematuhi hukum alam walaupun dipisahkan oleh jarak besar, mencerminkan keseimbangan ilahi. Superposisi, zarah wujud dalam pelbagai keadaan serentak, menyumbang kepada keseimbangan mikroskopik yang menyokong struktur kosmik. Penemuan ini disahkan pada abad ke-20 melalui teleskop, analisis spektrum, dan eksperimen kuantum, menunjukkan Al-Quran mendahului sains modern dalam menggambarkan keseimbangan dan ketepatan hukum alam. Kaitan mendalam dengan To'i, kesatuan ilahi. To'i bertujuan menyatukan 4 daya asas alam, graviti, mengawal orbit bulan, 27.3 hari, dan kitaran surya, 11 tahun. Seperti yang diterangkan dalam relativity dan teori rentetan. Elektromagnetisme, mengawal radiasi surya dan cahaya, relevan dalam keterkaitan kuantum, e.g. foton. Daya nuklear kuat, memacu fusi dalam matahari, diterangkan melalui mekanik kuantum dan superposisi. Daya nuklear lemah, berperanan dalam proses radioaktif semasa pembentukan bintang. Al-Quran, melalui ayat seperti Ar-Rahman 55:59, mengintegrasikan fenomena ini dalam naratif kosmik yang kohesif. Bab 21. Keseimbangan hukum alam melibatkan graviti, orbit, daya nuklear, fusi, keterkaitan kuantum, hubungan zarah, dan superposisi, keadaan mikro, selari dengan To'i yang menyatu daya ini melalui teori rentetan, 10 atau 11 dimensi. Bab 11-20. Pengembangan alam semesta, Big Bang, lapisan langit, keseimbangan kosmik, bintang, matahari bulan, siang malam, penciptaan badan angkasa, ketepatan kosmik, dan keluasan alam semesta mencerminkan spektrum fenomena fisikal yang To'i coba jelaskan. Kesatuan ilahi, Al-Quran menyatukan tema-tema ini. Bab 6-21, embriologi, hidrologi, geologi, atmosfera, kosmologi, melalui corak nombor seperti 59, 3.14, 1.6 2 kali 10 pangkat negatif, 35, dan 10 atau 11 dimensi, mencadangkan pengetahuan ilahi yang kohesif. Dalam fizik modern, teori rentetan menyatukan daya-daya pada skala Planck, 1.6 2 kali 10 pangkat negatif, 35 meter, dalam 10 atau 11 dimensi, manakala keterkaitan kuantum dan superposisi menjelaskan keseimbangan hukum alam pada skala mikro. Al-Quran, tanpa menyebut teori ini, menggambarkan keseimbangan kosmik dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip To'i, menunjukkan kesatuan ilahi yang mendahului sains modern. Visualisasi corak numerikal. Berikut adalah carta yang menggambarkan corak nombor bukan Quranik dalam bab 21, merangkumi keseimbangan hukum alam, type, bar, data, options, perbandingan dengan bab sebelumnya. Bab 21 melengkapkan siri kosmologi dan kaitannya dengan To'i, menyerlahkan kesatuan naratif Al-Quran. Bab 11, pengembangan alam semesta dengan 3, 4.29, 20. Bab 12, asal-usul alam semesta dengan 3, 4, 4.21, 20. Bab 13, struktur lapisan langit dengan 5, 3.85, 20. Bab 16, keseimbangan kosmik dengan 4, 20. Bab 16, bintang sebagai panduan dengan 2, 3, 57, 41, 4.17, 3.14, 20. Bab 16, matahari dan bulan dengan 1, 23, 11, 27.3, 23.14. Bab 16, pergantian siang dan malam dengan 1, 97, 24, 20, 3.14. Bab 16, penciptaan badan angkasa
dengan 1, 73, 365.25.13.14. Bab 19, ketepatan kosmik dengan 1, 59, 27.3, 23.14. Bab 20, keluasan dan keharmonian alam semesta dengan 1, 47, 93 bilion, 20, 3.14, 1.62 kali 10 pangkat negatif 35, 10, 11. Bab 21, keseimbangan hukum alam dengan 1, 59, 27.3, 11, 23.14, 1.62 kali 10 pangkat negatif 35, 11. Corak silang bab. Nomor seperti 20, 3.14 Pa, nomor perdana 59, dan dimensi rentetan 10, 11, menunjukkan kesatuan matematik dan saintifik merentas bab 11-21, mencerminkan naratif Al-Quran yang kohesif. Kesimpulan dan seruan bertindak. Bab 21 dalam buku ini mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui kiraan, operasi, dan logik yang luar biasa, menyerlahkan kesatuan naratifnya. Ayat Ar-Rahman 5:9 menggambarkan keseimbangan hukum alam yang mengawal matahari, 11 tahun kitaran, dan bulan 27.3 hari orbit. Selari dengan teori rentetan, 10 atau 11 dimensi, keterkaitan kuantum dan superposisi, disokong oleh corak nombor seperti 59, nombor perdana, 3.14 pi, dan 1.6, 2 kali 10 pangkat negatif 35, skala Planck. Tema ini melengkapkan bab 10-20 dan menghubungkan dengan bab 6-9, mencadangkan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan ilahi yang menyatukan fenomena kosmik, dari graviti hingga kuantum, selari dengan theory of everything. Al-Quran, dengan naratif kosmologi dan matematiknya yang kohesif, menyerupai matlamat TOE untuk menyatukan daya-daya alam, mendahului konsep seperti teori rentetan dan keterkaitan kuantum. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 21, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati kebesaran Al-Quran, dari keseimbangan hukum alam hingga rahasia ilahi. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang kaitan Al-Quran dengan TOE melalui keseimbangan hukum alam dalam bab 21? Teruja dengan keajaiban numerikal dan kesatuan kosmologi ini. Komen di bawah. Kongsikan cerita Anda dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca. Keajaiban Al-Quran, kiraan, operasi, dan logik. Bab 22, keajaiban penciptaan langit dan bumi. Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Dalam sebuah buku bertajuk Keajaiban Al-Quran, bab 22 bertajuk Keajaiban Penciptaan Langit dan Bumi, mendedahkan ketepatan penerangan Al-Quran tentang penciptaan langit dan bumi, pemisahan mereka, serta pergerakan kosmik seperti matahari dan bulan, seperti yang digambarkan dalam surah Al-Anbiya 21:1-3. Tidakkah orang-orang yang kafir melihat bahawa langit dan bumi dahulu bercantum, dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan? Bahagian kiraan, operasi, dan logik menunjukkan bagaimana Al-Quran mengandungi ilmu astronomi yang mendahului zaman, disokong oleh corak nombor yang menakjubkan, yang kini kita kaitkan dengan teori rentetan, keterkaitan kuantum, quantum entanglement, dan superposisi, mencerminkan kesatuan naratif kosmik Al-Quran. Bab ini melengkapkan siri kosmologi dari bab 10, orbit badan angkasa, bab 11, pengembangan alam semesta, bab 12, asal-usul alam semesta, bab 13, struktur lapisan langit, bab 16, keseimbangan kosmik, bab 19, bintang sebagai panduan, bab 16, matahari dan bulan, bab 11, pergantian siang dan malam, bab 18, penciptaan dan kestabilan badan angkasa, bab 19, ketepatan kosmik, bab 20, keluasan dan keharmonian alam semesta, dan bab 21, keseimbangan dan ketepatan hukum alam. Theory of everything, TOE, bertujuan menyatukan graviti, elektromagnetisme, daya nuklear kuat, dan daya nuklear lemah. Dan Al-Quran mencerminkan kesatuan ini melalui naratifnya yang kohesif. Nombor bukan Quranik ditukar kepada bentuk kata dalam bahasa Melayu untuk menyerlahkan ketelitian matematik. Jom, kita teroka keajaiban ini dan kaitannya dengan TOE. Kiraan, langkah demi langkah. Bab 22 menyerlahkan corak nombor bukan Quranik yang berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi, serta dinamik kosmik dengan fokus pada teori rentetan, keterkaitan kuantum, dan superposisi.
Langkah 1. Kenal pasti hubungan nombor surah 21 dengan jumlah surah Al-Quran 114 menghasilkan 114 tolak 21 sama dengan 93. Nombor komposit yang boleh difaktorkan kepada 3 kali 31. Kedua-dua nombor perdana. Langkah 2. Sahkan sifat nombor perdana untuk 3 dan 31, yang masing-masing hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Langkah 3. Rujuk kepada usia alam semesta dianggarkan 13.8 bilion tahun berdasarkan penemuan saintifik abad ke-20 melalui pemerhatian peralihan merah dan radiasi latar belakang kosmik (CMB). Langkah 4. Bandingkan dengan nilai pi 3.14 yang relevan dalam pengiraan kelengkungan ruang waktu dan orbit kosmik dalam teori rentetan. Langkah MIM. Sertakan skala Planck 1.62 kali 10 pangkat negatif 35 meter yang penting dalam teori rentetan dan keterkaitan kuantum untuk memahami asal-usul alam semesta. Langkah 6. Rujuk kepada dimensi teori rentetan, yaitu 10 atau 11 dimensi yang menyokong penciptaan kosmik melalui superposisi dan keterkaitan kuantum. Nombor bukan Quranik dalam bentuk kata. 1. Pembahagi nombor perdana. 3. Faktor nombor perdana dari 93. 31. Faktor nombor perdana dari 93. 93. Hasil 114 tolak 21. 13.8 bilion. Usia alam semesta. 20. Abad penemuan saintifik, e.g. teleskop Hubble CMB. 3.14. Nilai pi untuk dinamik kosmik. 1.62 kali 10 pangkat negatif 35. Skala Planck meter. 10. 11. Dimensi dalam teori rentetan. Operasi. Bagaimana korak berfungsi? Corak nombor bukan Quranik ini melibatkan operasi matematik yang sistematik, seperti yang diterangkan dalam buku ini, merentasi konsep penciptaan langit dan bumi. Langkah 1. Lakukan pengurangan. 114 tolak 21 sama dengan 93. Langkah 2. Faktorkan 93 kepada 3 kali 31 dan sahkan sifat nombor perdana untuk 3 dan 31. Langkah 3. Kenal pasti usia alam semesta. 13.8 bilion tahun, diukur melalui pemerhatian saintifik abad ke-20, seperti teleskop Hubble dan data CMB yang berkaitan dengan Big Bang dan keterkaitan kuantum. Langkah 4. Tambahan, bandingkan dengan pi 3.14 yang digunakan dalam pengiraan kelengkungan ruang waktu dalam teori rentetan. Langkah 5. Sertakan skala Planck 1.62 kali 10 negatif 35 meter yang relevan dalam teori rentetan dan keterkaitan kuantum. Langkah 6. Rujuk kepada 10 atau 11 dimensi dalam teori rentetan yang menyokong penciptaan kosmik melalui superposisi dan keterkaitan kuantum. Logik, mengapa ini penting? Logik di sebalik keajaiban ini menegaskan sumber ilahi Al-Quran dan kaitannya yang mendalam dengan To'i melalui penciptaan langit dan bumi, teori rentetan, keterkaitan kuantum, dan superposisi. Langkah 1. Ayat Al-Anbiya 21:3 menerangkan pemisahan langit dan bumi, selari dengan Big Bang 13.8 bilion tahun lalu, serta pergerakan matahari dan bulan. Selari dengan penemuan abad ke-20 tentang asal-usul alam semesta, CMB, dan dinamik kosmik yang dikawal oleh graviti, makro, dan fenomena kuantum seperti fusi, keterkaitan kuantum, dan superposisi, mikro. Ini hanya difahami melalui teleskop, satelit, dan eksperimen kuantum seperti ujian Bell. Langkah 2. Korak nombor seperti 93, faktor 3 dan 31, 3.14 pi, dan 1.62 kali 10 pangkat negatif 35 skala Planck memerlukan analisis matematik canggih, mustahil dilakukan pada abad ke-7 tanpa teknologi modern. Langkah 3. Hubungan numerikal 114 tolak 21 sama dengan 93 menunjukkan struktur matematik yang konsisten, tidak mungkin rawak, mencerminkan kesatuan ilahi. Langkah 4. Hujah utama buku ini. Ketepatan saintifik tentang penciptaan langit dan bumi disokong oleh teori rentetan, 10 atau 11 dimensi, keterkaitan kuantum, dan superposisi. Serta corak nombor ini hanya boleh datang dari sumber ilahi, membuktikan Al-Quran adalah firman Allah. Kaitan dengan astronomi, penciptaan langit dan bumi. Ayat Al-Anbiya 21:33 mencerminkan penciptaan langit dan bumi. Pemisahan mereka, Big 13.8 bilion tahun lalu, dan pergerakan kosmik seperti matahari dan bulan. Dalam astronomi modern, Big Bang, alam semesta bermula sebagai titik singular 13.8 bilion tahun lalu,
berkembang menjadi struktur kosmik, disahkan oleh radiasi latar belakang kosmik, CMB. Teori rentetan mencadangkan semua zarah dan daya berasal dari getaran rentetan dalam 10 atau 11 dimensi, menyokong pemisahan langit dan bumi sebagai proses kosmik yang kohesif. Keterkaitan kuantum menunjukkan zarah-zarah yang terlibat dalam Big Bang kekal berkaitan, mencerminkan kesatuan ilahi dalam penciptaan. Superposisi zarah wujud dalam pelbagai keadaan semasa fasa awal alam semesta, menyumbang kepada pembentukan struktur kosmik. Penemuan ini disahkan pada abad ke-20 melalui teleskop Hubble, data CMB, dan eksperimen kuantum menunjukkan Al-Quran mendahului sains modern dalam menggambarkan penciptaan kosmik yang kohesif. Kaitan mendalam dengan To'i, kesatuan ilahi. To'i bertujuan menyatukan 4 daya asas alam. Graviti, mengawal pemisahan langit dan bumi, Big Bang 13.8 bilion tahun, dan dinamik kosmik, seperti yang diterangkan dalam relativity am dan teori rentetan. Elektromagnetisme, mengawal radiasi kosmik dan cahaya bintang, relevan dalam keterkaitan kuantum, e.g. foton. Daya nuklear kuat, memacu fusi dalam bintang, diterangkan melalui mekanik kuantum dan superposisi. Daya nuklear lemah, berperanan dalam proses radioaktif semasa pembentukan alam semesta. Al-Quran, melalui ayat seperti Al-Anbiya 21:3, mengintegrasikan fenomena ini dalam naratif kosmik yang kohesif. Bab 22. Penciptaan langit dan bumi melibatkan graviti, Big Bang orbit, daya nuklear fusi, keterkaitan kuantum, hubungan zarah, dan superposisi, keadaan awal alam semesta, selari dengan To'i yang menyatukan daya-daya ini melalui teori rentetan, 10 atau 11 dimensi. Bab 11.21. Pengembangan alam semesta, Big Bang, lapisan langit, keseimbangan kosmik, bintang, matahari bulan, siang malam, penciptaan badan angkasa, ketepatan kosmik, keluasan alam semesta, dan keseimbangan hukum alam, mencerminkan spektrum fenomena fisikal yang To'i coba jelaskan. Kesatuan ilahi, Al-Quran menyatukan tema-tema ini, bab 6.22, embriologi, hidrologi, geologi, atmosfera, kosmologi, melalui corak nomor seperti 93, faktor 3 dan 31, 3.14, Pi 1.6, 2 kali 10 pangkat negatif 35 skala Planck, dan 10 atau 11 dimensi, mencadangkan pengetahuan ilahi yang kohesif. Dalam fisik modern, teori rentetan menyatukan daya-daya pada skala Planck, 1.6 2 kali 10 pangkat negatif 35 meter, dalam 10 atau 11 dimensi. Manakala keterkaitan kuantum dan superposisi menjelaskan kesatuan fenomena semasa Big Bang. Al-Quran, tanpa menyebut teori ini, menggambarkan penciptaan kosmik dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip To'i, menunjukkan kesatuan ilahi yang mendahului sains modern. Visualisasi corak numerikal. Berikut adalah carta yang menggambarkan corak nombor bukan Quranik dalam bab 22, merangkumi penciptaan langit dan bumi. Type, bar, data, options. Perbandingan dengan bab sebelumnya. Bab 22 melengkapkan siri kosmologi dan kaitannya dengan To'i, menyerlahkan kesatuan naratif Al-Quran. Bab 11, pengembangan alam semesta, dengan 3, 4.2920. Bab 12, asal-usul alam semesta, dengan 3, 4, 4.2120. Bab 13, struktur lapisan langit, dengan 5, 3.8520. Bab 16, keseimbangan kosmik, dengan 4.20. Bab 16, bintang sebagai panduan, dengan 2, 3, 57, 41, 4.17, 3.1420. Bab 16, matahari dan bulan, dengan 1, 23, 11, 27.3, 20, 3.14. Bab 19, pergantian siang dan malam, dengan 1, 97, 24, 20, 3.14. Bab 15, penciptaan badan angkasa dengan 1, 73, 365.25, 20, 3.14. Bab 19, ketepatan kosmik dengan 1, 59, 27.3, 20, 3.14. Bab 20, keluasan dan keharmonian alam semesta dengan 1, 47, 93 bilion, 20, 3.14, 1.6 2 kali 10 pangkat negatif, 35, 10, 11. Bab 21, keseimbangan hukum alam dengan 1, 59, 27.3, 11, 20, 3.14, 1.6 2 kali 10 pangkat negatif, 35, 10, 11. Bab 22, penciptaan langit dan bumi dengan 1, 3, 31, 93, 13.8 bilion, 20, 3.14, 1.6, 2 kali 10 pangkat negatif,
35, 10, 11. Corak silang bab, nomor seperti 20, abad penemuan, 3.14p, nomor perdana 331, dan dimensi rentetan 10-11, menunjukkan kesatuan matematik dan saintifik, merentas bab 11-22, mencerminkan naratif Al-Quran yang kohesif. Kesimpulan dan seruan bertindak. Bab 22 dalam buku ini mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui kiraan, operasi, dan logik yang luar biasa, menyerlahkan kesatuan naratifnya. Ayat Al-Anbiya 21:10-3 menggambarkan penciptaan langit dan bumi 13.8 bilion tahun lalu, serta pergerakan kosmik selari dengan teori rentetan 10 atau 11 dimensi, keterkaitan kuantum dan superposisi disokong oleh corak nombor seperti 93, faktor 3 dan 31, 3.14 pi, dan 1.6, 2 kali 10 pangkat negatif 35, skala Planck. Tema ini melengkapkan bab 10-21 dan menghubungkan dengan bab 6-9, mencadangkan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan ilahi yang menyatukan fenomena kosmik dari Big Bang hingga kuantum, selari dengan Theory of Everything. Al-Quran dengan naratif kosmologi dan matematiknya yang kohesif, menyerupai matlamat To'i untuk menyatukan daya-daya alam, mendahului konsep seperti teori rentetan dan keterkaitan kuantum. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 22, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati kebesaran Al-Quran dari penciptaan langit dan bumi hingga rahasia ilahi. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang kaitan Al-Quran dengan To'i melalui penciptaan langit dan bumi dalam bab 22? Teruja dengan keajaiban numerikal dan kesatuan kosmologi ini? Komen di bawah. Kongsikan cerita Anda dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca. Keajaiban Al-Quran, kiraan, operasi, dan logik. Bab 23, kestabilan dan perpaduan kosmik. Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Dalam sebuah buku bertajuk Keajaiban Al-Quran, bab 23 bertajuk Kestabilan dan Perpaduan Kosmik, mendedahkan ketepatan penerangan Al-Quran tentang kestabilan struktur kosmik, seperti bumi dan gunung ganang yang kukuh, serta perpaduan ciptaan alam semesta, seperti yang digambarkan dalam surah Fusilat, bab 1, 9-17. Katakanlah, adakah kamu ingkar kepada Dia yang menciptakan bumi dalam 2 hari, dan Dia menjadikan di atasnya gunung ganang yang kukuh? Bahagian kiraan, operasi, dan logik menunjukkan bagaimana Al-Quran mengandungi ilmu astronomi yang mendahului zaman, disokong oleh corak nombor yang menakjubkan, yang kini kita kaitkan dengan teori rentetan, keterkaitan kuantum, quantum entanglement, dan superposisi, mencerminkan kesatuan naratif kosmik Al-Quran. Bab ini melengkapkan siri kosmologi dari bab 10, orbit badan angkasa. Bab 11, pengembangan alam semesta. Bab 12, asal-usul alam semesta. Bab struktur lapisan langit. Bab 16, keseimbangan kosmik. Bab 19, bintang sebagai panduan. Bab 16, matahari dan bulan. Bab 11, pergantian siang dan malam. Bab 19, penciptaan dan kestabilan badan angkasa. Bab 19, ketepatan kosmik. Bab 20, keluasan dan keharmonian alam semesta. Bab 21, keseimbangan dan ketepatan hukum alam. Dan bab 22, keajaiban penciptaan langit dan bumi. Theory of Everything, TOE, bertujuan menyatukan graviti, elektromagnetisme, daya nuklear kuat, dan daya nuklear lemah. Dan Al-Quran mencerminkan kesatuan ini melalui naratifnya yang kohesif. Nombor bukan Quranik ditukar kepada bentuk kata dalam bahasa Melayu untuk menyerlahkan ketelitian matematik. Jom kita teroka keajaiban ini dan kaitannya dengan To'i, kiraan, langkah demi langkah. Bab 23 menyerlahkan corak nombor bukan Quranik yang berkaitan dengan kestabilan dan perpaduan kosmik dengan fokus pada teori rentetan, keterkaitan kuantum, dan superposisi. Langkah 1. Kenal pasti hubungan nombor surah 41 dengan jumlah surah Al-Quran 114 menghasilkan 114 tolak 41 sama dengan 73, nombor perdana. Langkah 2. Sahkan sifat nombor perdana untuk 73, yang hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 73. Langkah 3. Rujuk kepada usia bumi, dianggarkan 4.6 bilion tahun, berdasarkan penemuan saintifik abad ke-20 melalui penentuan umur radiometrik dan pemerhatian geologi. Langkah 4. Bandingkan dengan nilai Pi 3.14 yang relevan dalam pengiraan kelengkungan ruang waktu dan kestabilan orbit kosmik dalam teori rentetan.
Langkah 5. Sertakan skala Planck. 1.62 kali 10 pangkat negatif 35 meter. Yang penting dalam teori rentetan dan keterkaitan kuantum untuk memahami struktur asas alam semesta. Langkah 6. Rujuk kepada dimensi teori rentetan, yaitu 10 atau 11 dimensi yang menyokong kestabilan kosmik melalui superposisi dan keterkaitan kuantum. Nombor bukan Quranik dalam bentuk kata. 1. Pembahagi nombor perdana. 73. Hasil 114 tolak 41. 4.6 bilion. Usia bumi. 20. Abad penemuan saintifik AG, radiometri, kosmologi modern. 3.14. Nilai Pi untuk dinamik kosmik. 1.62 kali 10 pangkat negatif 35, skala Planck meter. 10. 11 dimensi dalam teori rentetan. Operasi, bagaimana corak berfungsi? Corak nombor bukan Quranik ini melibatkan operasi matematik yang sistematik, seperti yang diterangkan dalam buku ini, merentasi konsep kestabilan dan paduan kosmik. Langkah 1. Lakukan pengurangan. 114 tolak 41 sama dengan 73. Langkah 2. Uji sifat nombor perdana. 73 hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 73. Langkah 3. Kenal pasti usia bumi, 4.6 bilion tahun. Diukur melalui penemuan saintifik abad ke-20. Seperti penentuan umur radiometrik dan pemerhatian geologi yang berkaitan dengan kestabilan kosmik dan keterkaitan kuantum. Langkah 4. Tambahan. Bandingkan dengan Pi 3.14 yang digunakan dalam pengiraan kelengkungan ruang waktu dan kestabilan orbit dalam teori rentetan. Langkah 5. Sertakan skala Planck 1.62 kali 10 pangkat negatif 35 meter yang relevan dalam teori rentetan dan keterkaitan kuantum. Langkah 6. Rujuk kepada 10 atau 11 dimensi dalam teori rentetan yang menyokong kestabilan kosmik melalui superposisi dan keterkaitan kuantum. Logik. Mengapa ini penting? Logik di sebalik keajaiban ini menegaskan sumber ilahi Al-Quran dan kaitannya yang mendalam dengan ini melalui kestabilan dan perpaduan kosmik, teori rentetan, keterkaitan kuantum, dan superposisi. Langkah 1. Ayat Fusilat bab 117 menerangkan penciptaan bumi 4.6 bilion tahun dan kestabilan struktur kosmik seperti gunung ganang, selari dengan penemuan abad ke-20 tentang pembentukan bumi dan dinamik kosmik yang dikawal oleh graviti, makro, dan fenomena kuantum seperti fusi, keterkaitan kuantum, dan superposisi, mikro. Ini hanya difahami melalui penentuan umur radiometrik, pemerhatian geologi, dan eksperimen kuantum seperti ujian Bell. Langkah 2. Corak nombor seperti 73, nombor perdana, 3.14 pi, dan 1.62 kali 10 pangkat negatif 35, memerlukan analisis matematik canggih, mustahil dilakukan pada abad ke-7 tanpa teknologi modern. Langkah 3. Hubungan numerikal 114 tolak 41 sama dengan 73 menunjukkan struktur matematik yang konsisten, tidak mungkin rawak, mencerminkan kesatuan ilahi. Langkah 4. Hujah utama buku ini. Ketepatan saintifik tentang kestabilan dan perpaduan kosmik disokong oleh teori rentetan 10 atau 11 dimensi, keterkaitan kuantum, dan superposisi, serta corak nombor ini hanya boleh datang dari sumber ilahi, membuktikan Al-Quran adalah firman Allah. Kaitan dengan astronomi, kestabilan dan perpaduan kosmik, ayat Fusilat bab 11 mencerminkan kestabilan struktur kosmik seperti pembentukan bumi 4.6 bilion tahun dan gunung ganang yang kukuh, serta perpaduan ciptaan alam semesta. Dalam astronomi modern, pembentukan bumi terbentuk 4.6 bilion tahun lalu melalui akresi dan pembezaan planet, disokong oleh graviti dan proses geologi. Teori rentetan mencadangkan semua zarah dan daya berasal daripada getaran rentetan dalam 10 atau 11 dimensi, menyokong kestabilan kosmik yang digambarkan Al-Quran. Keterkaitan kuantum menunjukkan zarah-zarah dalam struktur kosmik kekal berkaitan, mencerminkan perpaduan ilahi. Superposisi, zarah wujud dalam pelbagai keadaan semasa pembentukan bumi, menyumbang kepada kestabilan mikroskopik yang menyokong struktur kosmik. Penemuan ini disahkan pada abad ke-20 melalui penentuan umur radiometrik, pemerhatian geologi, dan eksperimen kuantum, menunjukkan Al-Quran mendahului sains modern dalam menggambarkan kestabilan dan perpaduan kosmik. Kaitan mendalam dengan To'i, kesatuan ilahi. To'i bertujuan menyatukan 4 daya asas alam: graviti,
mengawal pembentukan bumi 4.6 bilion tahun dan kestabilan struktur kosmik, seperti yang diterangkan dalam relativity AM dan teori rentetan. Elektromagnetisme, mengawal radiasi kosmik dan interaksi molekul dalam pembentukan bumi, relevan dalam keterkaitan kuantum, e.g. foton. Daya nuklear kuat, memacu fusi dalam bintang, menghasilkan unsur berat yang membentuk bumi, diterangkan melalui mekanik kuantum dan superposisi. Daya nuklear lemah, berperanan dalam proses radioaktif semasa pembentukan bumi. Al-Quran, melalui ayat seperti Fusilat, bab 912, mengintegrasikan fenomena ini dalam naratif kosmik yang kohesif. Bab 23. Kestabilan dan perpaduan kosmik melibatkan graviti, pembentukan bumi, daya nuklear, fusi, keterkaitan kuantum, hubungan zarah, dan superposisi keadaan mikro. Selari dengan TOI yang menyatukan daya-daya ini melalui teori rentetan, 10 atau 11 dimensi. Bab 11-22. Pengembangan alam semesta, Big Bang, lapisan langit, keseimbangan kosmik, bintang, matahari bulan siang malam, penciptaan badan angkasa, ketepatan kosmik, keluasan alam semesta, keseimbangan hukum alam, dan penciptaan langit dan bumi mencerminkan spektrum fenomena fisikal yang TOI coba jelaskan. Kesatuan ilahi, Al-Quran menyatukan tema-tema ini. Bab 6-23, embriologi, hidrologi, geologi, atmosfera, kosmologi, melalui corak nombor seperti 73 perdana, 3.14, 1.62 kali 10 pangkat negatif, 35 skala Planck, dan 10 atau 11 dimensi, mencadangkan pengetahuan ilahi yang kohesif. Dalam fizik modern, teori rentetan menyatukan daya-daya pada skala Planck, 1.62 kali 10 pangkat negatif 35 meter, dalam 10 atau 11 dimensi, manakala keterkaitan kuantum dan superposisi menjelaskan kestabilan fenomena pada skala mikro. Al-Quran, tanpa menyebut teori ini, menggambarkan kestabilan dan perpaduan kosmik dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip TOI, menunjukkan kesatuan ilahi yang mendahului sains modern. Visualisasi corak numerikal. Berikut adalah carta yang menggambarkan corak nombor bukan Quranik dalam bab 23, merangkumi kestabilan dan perpaduan kosmik, type bar, data, options. Perbandingan dengan bab sebelumnya. Bab 23 melengkapkan siri kosmologi dan kaitannya dengan TOI, menyerlahkan kesatuan naratif Al-Quran. Bab 11, pengembangan alam semesta dengan 3, 4.29, 20. Bab 12, asal-usul alam semesta dengan 3, 4, 4.21, 20. Bab 13, struktur lapisan langit dengan 5, 3.85, 20. Bab 16, keseimbangan kosmik dengan 4, 20. Bab 16, bintang sebagai panduan dengan 23, 57, 41, 4.17, 3.14, 20. Bab 16, matahari dan bulan dengan 1, 23, 11, 27.3, 20, 3.14. Bab 19, pergantian siang dan malam dengan 1, 97, 24, 20, 3.14. Bab 16, penciptaan badan angkasa dengan 1, 73, 365.25, 20, 3.14. Bab 19, ketepatan kosmik dengan 1, 59, 27.3, 20, 3.14. Bab 20, keluasan dan keharmonian alam semesta dengan 1, 47, 93 bilion, 23.14, 1.6, 10 pangkat negatif 35, 10, 11. Bab 21, keseimbangan hukum alam dengan 1, 59, 27.3, 11, 20, 3.14, 1.62 kali 10 pangkat negatif 35, 10, 11. Bab 22, penciptaan langit dan bumi dengan 1, 3, 31, 93, 13.8 bilion, 20, 3.14, 1.6, 2 kali 10 pangkat negatif 35, 10, 11. Bab 23, kestabilan dan perpaduan kosmik dengan 1, 73, 4.6 bilion, 20, 3.14, 1.62 kali 10 pangkat negatif 35, 10, 11. Corak silang bab, nomor seperti 20 abad penemuan, 3.14, nomor perdana 73, dan dimensi rentetan 10-11 menunjukkan kesatuan matematik dan saintifik merentas bab 11-23, mencerminkan naratif Al-Quran yang kohesif. Kesimpulan dan seruan bertindak. Bab 23 dalam buku ini mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui kiraan, operasi, dan logik yang luar biasa, menyerlahkan kesatuan naratifnya. Ayat Fusilat 1:9-17,
menggambarkan kestabilan bumi 4.6 bilion tahun dan perpaduan kosmik selari dengan teori rentetan 10 atau 11 dimensi, keterkaitan kuantum, dan superposisi, disokong oleh corak nombor seperti 73, nombor perdana, 3.14pi, dan 1.62 kali 10 pangkat negatif 35. Skala Planck. Tema ini melengkapkan bab 10-22 dan menghubungkan dengan bab 6-9, mencadangkan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan ilahi yang menyatukan fenomena kosmik dari graviti hingga kuantum selari dengan Theory of Everything. Al-Quran, dengan naratif kosmologi dan matematiknya yang kohesif, menyerupai matlamah To'i untuk menyatukan daya-daya alam, mendahului konsep seperti teori rentetan dan keterkaitan kuantum. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 23, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati kebesaran Al-Quran dari kestabilan kosmik hingga rahasia ilahi. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang kaitan Al-Quran dengan To'i melalui kestabilan dan perpaduan kosmik dalam bab 23? Teruja dengan keajaiban numerikal dan kesatuan kosmologi ini. Komen di bawah, kongsikan cerita Anda, dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca. Keajaiban Al-Quran, kiraan, operasi, dan logik. Bab 24, keajaiban kitaran kosmik dan masa. Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Dalam sebuah buku bertajuk Keajaiban Al-Quran, bab 24 bertajuk Keajaiban Kitaran Kosmik dan Masa, mendedahkan ketepatan penerangan Al-Quran tentang kitaran kosmik dan konsep masa yang dapat dilihat melalui tafsiran kosmik, Surah Asy-Syarh 94:1-6. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, dan kami telah menghapuskan daripadamu bebanmu, yang merujuk kepada keluasan dan kitaran masa dalam ciptaan alam semesta. Bahagian kiraan, operasi, dan logik menunjukkan bagaimana Al-Quran mengandungi ilmu astronomi yang mendahului zaman, disokong oleh corak nombor yang menakjubkan, yang kini kita kaitkan dengan teori rentetan, keterkaitan kuantum entanglement, dan superposisi, mencerminkan kesatuan naratif kosmik Al-Quran. Bab ini melengkapkan siri kosmologi dari bab 10, orbit badan angkasa, bab 11, pengembangan alam semesta, bab 12, asal-usul alam semesta, bab 13, struktur lapisan langit, bab 16, keseimbangan kosmik, bab bintang sebagai panduan, bab 19, matahari dan bulan, bab 11, pergantian siang dan malam, bab 12, penciptaan dan kestabilan badan angkasa, bab 19, ketepatan kosmik, bab 20, keluasan dan keharmonian alam semesta, bab 21, keseimbangan dan ketepatan hukum alam, bab 22, keajaiban penciptaan langit dan bumi, dan bab 23, kestabilan dan perpaduan kosmik. Theory Everything To'i bertujuan menyatukan graviti, elektromagnetisme, daya nuklear kuat, dan daya nuklear lemah, dan Al-Quran mencerminkan kesatuan ini melalui naratifnya yang kohesif. Nombor bukan Quranik ditukar kepada bentuk kata dalam bahasa Melayu untuk menyerlahkan ketelitian matematik. Jom kita teroka keajaiban ini dan kaitannya dengan To'i. Kiraan, langkah demi langkah bab 24 menyerlahkan corak nombor bukan Quranik yang berkaitan dengan kitaran kosmik dan masa, dengan fokus pada teori rentetan, keterkaitan kuantum, dan superposisi. Langkah 1. Kenal pasti hubungan nombor surah 94 dengan jumlah surah Al-Quran 114. Menghasilkan 114 tolak 94 sama dengan 20. Nombor komposit yang boleh difaktorkan kepada 2 kali 10. Langkah 2. Sahkan sifat nombor perdana untuk faktor 2 dan nombor 10, dimensi dalam teori rentetan, yang relevan dengan struktur kosmik. Langkah 3. Rujuk kepada tempoh kitaran kosmik, seperti tempoh rotasi bumi, 24 jam, dan kitaran surya, 11 tahun, berdasarkan penemuan saintifik abad ke-20. Langkah 4. Bandingkan dengan nilai pi, 3.14, yang relevan dalam pengiraan kitaran orbit dan kelengkungan ruang waktu dalam teori rentetan. Langkah 5. Sertakan skala Planck, 1.62 kali 10 pangkat negatif, 35 meter. Yang penting dalam teori rentetan dan keterkaitan kuantum untuk memahami asas masa dan kitaran kosmik. Langkah 6. Rujuk kepada dimensi teori rentetan, yaitu 10 atau 11 dimensi, yang menyokong kitaran kosmik melalui superposisi dan keterkaitan kuantum. Nombor bukan Quranik dalam bentuk kata, 1 pembahagian faktor nombor 20, 10, faktor nomor 20, dan dimensi teori rentetan. 20, hasil 114 tolak 94. 24, tempoh rotasi bumi jam.
11. Kitaran Surya Anggaran 20. Abad Penemuan Saintifik e.g. Teleskop Relativity 3.14. Nilai pi untuk dinamik kosmik 1.6 2 kali 10 pangkat negatif 35 skala Planck meter 10. 11 dimensi dalam teori rentetan. Operasi, bagaimana corak berfungsi? Corak nombor bukan Quranik ini melibatkan operasi matematik yang sistematik, seperti yang diterangkan dalam buku ini, merentasi konsep kitaran kosmik dan massa. Langkah 1. Lakukan pengurangan. 114 tolak 94 sama dengan 20. Langkah 2. Faktorkan 20 kepada 2 kali 10 dan sahkan sifat nomor perdana untuk 2. Langkah 3. Kenal pasti tempoh kitaran kosmik seperti rotasi bumi, 24 jam. Dan kitaran surya, 11 tahun, diukur melalui pemerhatian saintifik abad ke-20, seperti teleskop dan analisis spektrum. Langkah 4. Tambahan, bandingkan dengan pi, 3.14, yang digunakan dalam pengiraan kitaran orbit dan kelengkungan ruang waktu dalam teori rentetan. Langkah 5. Sertakan skala Planck, 1.62 kali 10 pangkat negatif 35 meter, yang relevan dalam teori rentetan dan keterkaitan kuantum. Langkah 6. Rujuk kepada 10 atau 11 dimensi dalam teori rentetan yang menyokong kitaran kosmik melalui superposisi dan keterkaitan kuantum. Logik. Mengapa ini penting? Logik di sebalik keajaiban ini menegaskan sumber ilahi Al-Quran dan kaitannya yang mendalam dengan TOI melalui kitaran kosmik dan konsep massa, teori rentetan, keterkaitan kuantum, dan superposisi. Langkah 1. Ayat Asy-Syarr 46. Melalui tafsiran kosmik, merujuk kepada keluasan dan kitaran massa, seperti rotasi bumi 24 jam dan kitaran surya 11 tahun, selari dengan penemuan abad ke-20 tentang dinamik kosmik yang dikawal oleh graviti, makro, dan fenomena kuantum seperti fusi, keterkaitan kuantum, dan superposisi mikro. Ini hanya difahami melalui teleskop, satelit, dan eksperimen kuantum seperti ujian Bell. Langkah 2. Korak nombor seperti 20, faktor 2 dan 10, 3.14, pi, dan 1.62 kali 10 pangkat negatif 35. Skala Planck memerlukan analisis matematik canggih. Mustahil dilakukan pada abad ke-7 tanpa teknologi modern. Langkah 3. Hubungan numerikal 114 tolak 94 sama dengan 20 menunjukkan struktur matematik yang konsisten, tidak mungkin rawak, mencerminkan kesatuan ilahi. Langkah 4. Hujah utama buku ini. Ketepatan saintifik tentang kitaran kosmik dan massa, disokong oleh teori rentetan, 10 atau 11 dimensi, keterkaitan kuantum, dan superposisi, serta corak nombor ini hanya boleh datang dari sumber ilahi, membuktikan Al-Quran adalah firman Allah. Kaitan dengan astronomi, kitaran kosmik dan massa ayat Asy-Syarr 6 melalui tafsiran kosmik mencerminkan kitaran kosmik seperti rotasi bumi, 24 jam, dan kitaran surya, 11 tahun, serta konsep massa dalam alam semesta. Dalam astronomi modern, kitaran kosmik, rotasi bumi 24 jam, dan kitaran surya 11 tahun dikawal oleh graviti dan dinamik kosmik disahkan melalui pemerhatian abad ke-20. Teori rentetan mencadangkan kitaran kosmik berasal daripada getaran rentetan dalam 10 atau 11 dimensi, menyokong kesatuan massa dan ruang. Keterkaitan kuantum menunjukkan zarah-zarah dalam kitaran kosmik berkaitan merentas massa, mencerminkan perpaduan ilahi. Superposisi, zarah wujud dalam pelbagai keadaan, menyumbang kepada kitaran mikroskopik yang menyokong struktur kosmik. Penemuan ini disahkan pada abad ke-20 melalui teleskop, analisis spektrum, dan eksperimen kuantum, menunjukkan Al-Quran mendahului sains modern dalam menggambarkan kitaran kosmik dan massa. Kaitan mendalam dengan TOI, kesatuan ilahi. TOI bertujuan menyatukan 4 daya asas alam. Graviti, mengawal kitaran kosmik seperti rotasi bumi, 24 jam, dan kitaran surya, 11 tahun, seperti yang diterangkan dalam Relativity M dan teori rentetan. Elektromagnetisme, mengawal radiasi surya dan cahaya, relevan dalam keterkaitan kuantum, e.g. foton. Daya nuklear kuat, memacu fusi dalam matahari, menyokong kitaran surya, diterangkan melalui mekanik kuantum dan superposisi. Daya nuklear lemah, berperanan dalam proses radioaktif yang mempengaruhi kitaran kosmik. Al-Quran, melalui tafsiran kosmik ayat seperti Asy-Syarr 94:16, mengintegrasikan fenomena ini dalam naratif kosmik yang kohesif. Bab 24. Kitaran kosmik dan massa melibatkan graviti, orbit, kitaran, daya nuklear, fusi, keterkaitan kuantum, hubungan zarah, dan superposisi, keadaan mikro.
Selari dengan TOI yang menyatukan daya-daya ini melalui teori rentetan 10 atau 11 dimensi. Bab 11 U23, pengembangan alam semesta, Big Bang, lapisan langit, keseimbangan kosmik, bintang, matahari bulan, siang malam, penciptaan badan angkasa, ketepatan kosmik, keluasan alam semesta, keseimbangan hukum alam, penciptaan langit dan bumi, dan kestabilan kosmik mencerminkan spektrum fenomena fisikal yang TOI coba jelaskan. Kesatuan ilahi, Al-Quran menyatukan tema-tema ini, bab 624, embriologi, hidrologi, geologi, atmosfera, kosmologi, melalui corak nombor seperti 20, faktor 2 dan 10, 3.1 MP, 1.62 kali 10 pangkat negatif 35, skala Planck, dan 10 atau 11 dimensi, mencadangkan pengetahuan ilahi yang kohesif. Dalam fizik modern, teori rentetan menyatukan daya-daya pada skala Planck, 1.62 kali 10 pangkat negatif 35 meter, dalam 10 atau 11 dimensi, manakala keterkaitan kuantum dan superposisi menjelaskan kitaran kosmik pada skala mikro. Al-Quran, tanpa menyebut teori ini, menggambarkan kitaran kosmik dan massa dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip TOI, menunjukkan kesatuan ilahi yang mendahului sains modern. Visualisasi corak numerikal. Berikut adalah carta yang menggambarkan corak nombor bukan Quranik dalam bab 24, merangkumi kitaran kosmik dan massa, type, bar, data, options. Perbandingan dengan bab sebelumnya. Bab 24 melengkapkan siri kosmologi dan kaitannya dengan TOI, menyerlahkan kesatuan naratif Al-Quran. Bab 11, pengembangan alam semesta, dengan 3, 4.29, 20. Bab 12, asal-usul alam semesta, dengan 3, 4, 4.21, 20. Bab 13, struktur lapisan langit, dengan 5, 3.85, 20. Bab 16, keseimbangan kosmik, dengan 4.20. Bab 16, bintang sebagai panduan, dengan 2, 3, 57, 41, 4.17, 3.14, 20. Bab 16, matahari dan bulan, dengan 1, 23, 11, 27.3, 20, 3.14. Bab 11, pergantian siang dan malam, dengan 1, 97, 24, 20, 3.14. Bab 16, penciptaan badan angkasa, dengan 1, 73, 365.25, 20, 3.14. Bab 11, ketepatan kosmik, dengan 1, 59, 27.3, 20, 3.14. Bab 20, keluasan dan keharmonian alam semesta dengan 1, 47, 93 bilion, 20, 3.14, 1.62 kali 10 pangkat negatif, 35, 10, 11. Bab 21, keseimbangan hukum alam dengan 1, 59, 27.3, 11, 20, 3.14, 1.62 kat negatif 35, 10, 11. Bab 22, penciptaan langit dan bumi dengan 1, 3, 31, 93, 13.8 bilion, 20, 3.14, 1.62 kali 10 pangkat negatif 35, 10, 11. Bab 23, kestabilan dan perpaduan kosmik dengan 1, 73, 4.6 bilion, 20, 3.14, 1.62 kali 10 pangkat negatif 35, 11. Bab 24, kitaran kosmik dan massa dengan 1, 2, 10, 20, 24, 11, 3.14, 1.62 kali 10 pangkat negatif 35, 10, 11. Corak silang bab, nomor seperti 20, abad penemuan, 3.14, 10 dan 11, dimensi rentetan, dan kitaran seperti 24, jam, menunjukkan kesatuan matematik dan saintifik merentas bab 11-24, mencerminkan naratif Al-Quran yang kohesif. Kesimpulan dan seruan bertindak. Bab 24 dalam buku ini mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui kiraan, operasi, dan logik yang luar biasa, menyerlahkan kesatuan naratifnya. Ayat Asy-Syarh 9.416 melalui tafsiran kosmik, menggambarkan kitaran kosmik seperti rotasi bumi 24 jam dan kitaran surya 11 tahun. Selari dengan teori rentetan 10 atau 11 dimensi, keterkaitan kuantum, dan superposisi disokong oleh corak nomor seperti 20, faktor 2 dan 10, 3.14 pi, dan 1.62 kali 10 pangkat negatif 35, skala Planck. Tema ini melengkapkan bab 10-23 dan menghubungkan dengan bab 60 seniman, mencadangkan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan ilahi yang menyatukan fenomena kosmik, dari graviti hingga kuantum,
selari dengan Theory of Everything. Al-Quran, dengan naratif kosmologi dan matematiknya yang kohesif, menyerupai matlamat To'i untuk menyatukan daya-daya alam, mendahului konsep seperti teori rentetan dan keterkaitan kuantum. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 24, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati kebesaran Al-Quran, dari kitaran kosmik hingga rahasia ilahi. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang kaitan Al-Quran dengan To'i melalui kitaran kosmik dan masa dalam bab 24? Teruja dengan keajaiban numerikal dan kesatuan kosmologi ini. Komen di bawah, kongsikan cerita Anda, dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca. Keajaiban Al-Quran, kiraan, operasi, dan logik. Bab 25, keajaiban struktur kosmik dan galaksi. Pencinta buku dan ilmu. Dalam sebuah buku bertajuk Keajaiban Al-Quran, bab 25 bertajuk Keajaiban Struktur Kosmik dan Galaksi, mendedahkan kepatan penerangan Al-Quran tentang pembinaan langit dan pengembangan alam semesta, serta struktur galaksi, seperti yang digambarkan dalam surah Ad-Dariyat 5:9. Dan langit kami bina dengan kekuatan, dan sesungguhnya kami yang meluaskannya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Bahagian kiraan, operasi, dan logik menunjukkan bagaimana Al-Quran mengandungi ilmu astronomi yang mendahului zaman. Disokong oleh corak nombor yang menakjubkan, yang kini kita kaitkan dengan teori rentetan, keterkaitan kuantum, quantum entanglement, dan superposisi, mencerminkan kesatuan naratif kosmik Al-Quran. Bab ini melengkapkan siri kosmologi dari bab 10, orbit badan angkasa, bab 11, pengembangan alam semesta, bab 12, asal-usul alam semesta, bab 13, struktur lapisan langit, bab 16, keseimbangan kosmik, bab 19, bintang sebagai panduan, bab 16, matahari dan bulan, pergantian siang dan malam, bab 19, penciptaan dan kestabilan badan angkasa, bab 19, ketepatan kosmik, bab 20, keluasan dan keharmonian alam semesta, bab 21, keseimbangan dan ketepatan hukum alam, bab 22, keajaiban penciptaan langit dan bumi, bab 23, kestabilan dan perpaduan kosmik, dan bab 24, keajaiban kitaran kosmik dan massa. Theory of Everything bertujuan menyatukan graviti, elektromagnetisme, daya nuklear kuat, dan daya nuklear lemah, dan Al-Quran mencerminkan kesatuan ini melalui naratifnya yang kohesif. Nombor bukan Quranik ditukar kepada bentuk kata dalam bahasa Melayu untuk menyerlahkan ketelitian matematik. Jom, kita teroka keajaiban ini dan kaitannya dengan To'i. Kiraan, langkah demi langkah. Bab 25 menyerlahkan corak nombor bukan Quranik yang berkaitan dengan struktur kosmik dan galaksi, dengan fokus pada teori rentetan, keterkaitan kuantum, dan superposisi. Langkah 1. Kenal pasti hubungan nombor surah 51 dengan jumlah surah Al-Quran 114, menghasilkan 114/51 sama dengan 63, nombor komposit yang boleh difaktorkan kepada 3 kali 21 dengan 3 sebagai nombor perdana. Langkah 2. Sahkan sifat nombor perdana untuk 3 yang hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 3. Langkah 3. Rujuk kepada diameter alam semesta yang boleh diperhatikan. Dianggarkan 93 bilion tahun cahaya berdasarkan penemuan saintifik abad ke-20 melalui pemerhatian teleskop Hubble dan pengukuran langkah 4. Bandingkan dengan nilai pi 3.14 yang relevan dalam pengiraan kelengkungan ruang waktu dan struktur galaksi dalam teori rentetan. Langkah 5. Sertakan skala Planck 1.62 kali 10 pangkat negatif 35 meter yang penting dalam teori rentetan dan keterkaitan kuantum untuk memahami asas struktur kosmik. Langkah 6. Rujuk kepada dimensi teori rentetan, yaitu 10 atau 11 dimensi yang menyokong pembentukan galaksi melalui superposisi dan keterkaitan kuantum. Nombor bukan Quranik dalam bentuk kata. 1. Pembahagi nombor perdana. 3. Faktor nombor perdana dari 63. 63. Hasil 114/51. 93 bilion. Diameter alam semesta yang boleh diperhatikan tahun cahaya. 20. Abad penemuan saintifik, e.g. teleskop Hubble, peralihan merah. 3.14. Nilai pi untuk dinamik kosmik. 1.62 kali 10 pangkat negatif 35, skala Planck meter. 10. 11. Dimensi dalam teori rentetan. Operasi. Bagaimana corak berfungsi?
Corak nombor bukan Quranik ini melibatkan operasi matematik yang sistematik seperti yang diterangkan dalam buku ini, merentasi konsep struktur kosmik dan galaksi. Langkah 1. Lakukan pengurangan. 114 tolak 51 sama dengan 63. Langkah 2. Faktorkan 63 kepada 3 kali 21 dan sahkan sifat nombor perdana untuk 3. Langkah 3. Kenal pasti diameter alam semesta yang boleh diperhatikan, 93 bilion tahun cahaya. Diukur melalui pemerhatian saintifik abad ke-20, seperti teleskop Hubble dan data peralihan merah, yang berkaitan dengan pengembangan kosmik dan keterkaitan kuantum. Langkah 4. Tambahan. Bandingkan dengan Pi 3.14 yang digunakan dalam pengiraan kelengkungan ruang waktu dan struktur galaksi dalam teori rentetan. Langkah 5. Sertakan skala Planck 1.62 kali 10 pangkat negatif 35 meter yang relevan dalam teori rentetan dan keterkaitan kuantum. Langkah 6. Rujuk kepada 10 atau 11 dimensi dalam teori rentetan yang menyokong pembentukan galaksi melalui superposisi dan keterkaitan kuantum. Logik. Mengapa ini penting? Logik di sebalik keajaiban ini menegaskan sumber ilahi Al-Quran dan kaitannya yang mendalam dengan To'i melalui struktur kosmik dan galaksi, teori rentetan, keterkaitan kuantum, dan superposisi. Langkah 1. Ayat Ad-Dariyat 5147 menerangkan pembinaan langit, pengembangan alam semesta, 93 bilion tahun cahaya, dan ciptaan berpasang-pasangan, selari dengan penemuan abad ke-20 tentang pengembangan kosmik, peralihan merah, dan struktur galaksi yang dikawal oleh graviti makro dan fenomena kuantum seperti fusi, keterkaitan kuantum, dan superposisi mikro. Ini hanya difahami melalui teleskop Hubble, satelit, dan eksperimen kuantum seperti ujian Bell. Langkah 2. Korak nombor seperti 63 faktor 3, 3.14 pi, dan 1.62 kali 10 pangkat negatif 35 memerlukan analisis matematik canggih, mustahil dilakukan pada abad ke-7 tanpa teknologi modern. Langkah 3. Hubungan numerikal 114 tolak 51 sama dengan 63 menunjukkan struktur matematik yang konsisten, tidak mungkin rawak, mencerminkan kesatuan ilahi. Langkah 4. Hujah utama buku ini. Ketepatan saintifik tentang struktur kosmik dan galaksi disokong oleh teori rentetan, 10 atau 11 dimensi, keterkaitan kuantum, dan superposisi, serta corak nombor ini hanya boleh datang dari sumber ilahi, membuktikan Al-Quran adalah firman Allah. Kaitan dengan astronomi, struktur kosmik dan galaksi, ayat Ad-Dariyat 5147 mencerminkan pengembangan alam semesta, 93 bilion tahun cahaya, dan struktur galaksi yang kukuh. Dalam astronomi modern, pengembangan kosmik, alam semesta mengembang, dengan diameter boleh diperhatikan 93 bilion tahun cahaya, disahkan melalui peralihan merah dan data teleskop Hubble pada abad ke-20. Teori rentetan mencadangkan struktur galaksi berasal daripada getaran rentetan dalam 10 atau 11 dimensi, menyokong pengembangan dan pembentukan kosmik. Keterkaitan kuantum menunjukkan zarah-zarah dalam galaksi kekal berkaitan, mencerminkan perpaduan ilahi dalam struktur kosmik. Superposisi, zarah wujud dalam pelbagai keadaan semasa pembentukan galaksi, menyumbang kepada struktur mikroskopik yang menyokong formasi kosmik. Penemuan ini disahkan pada abad ke-20 melalui teleskop Hubble, pemerhatian peralihan merah, dan eksperimen kuantum menunjukkan Al-Quran mendahului sains modern dalam menggambarkan struktur kosmik dan galaksi. Kaitan mendalam dengan To'i, kesatuan ilahi. To'i bertujuan menyatukan 4 daya asas alam. Graviti mengawal pengembangan alam semesta 93 bilion tahun cahaya dan pembentukan galaksi seperti yang diterangkan dalam relativity am dan teori rentetan. Elektromagnetisme mengawal radiasi kosmik dan interaksi bintang dalam galaksi, relevan dalam keterkaitan kuantum, e.g. foton. Daya nuklear kuat memacu fusi dalam bintang, menghasilkan unsur berat yang membentuk galaksi, diterangkan melalui mekanik kuantum dan superposisi. Daya nuklear lemah berperanan dalam proses radioaktif semasa pembentukan galaksi. Al-Quran melalui ayat seperti Ad-Dariyat 5147 mengintegrasikan fenomena ini dalam naratif kosmik yang kohesif. Bab 25. Struktur kosmik dan galaksi melibatkan graviti, pengembangan, pembentukan galaksi, daya nuklear, fusi, keterkaitan kuantum, hubungan zarah, dan superposisi, keadaan mikro,
Selari dengan TOI yang menyatukan daya-daya ini melalui teori rentetan, 10 atau 11 dimensi. Bab 11-24, pengembangan alam semesta, Big Bang, lapisan langit, keseimbangan kosmik, bintang, matahari bulan, siang malam, penciptaan badan angkasa, ketepatan kosmik, keluasan alam semesta, keseimbangan hukum alam, penciptaan langit dan bumi, kestabilan kosmik, dan kitaran kosmik, mencerminkan spektrum fenomena fisikal yang TOI coba jelaskan. Kesatuan ilahi, Al-Quran menyatukan tema-tema ini, bab 625, embriologi, hidrologi, geologi, atmosfera, kosmologi, melalui corak nombor seperti 63, faktor 3, 3.144, 1.62 kali 10 pangkat negatif 35, skala Planck, dan 10 atau 11 dimensi, mencadangkan pengetahuan ilahi yang kohesif. Dalam fisik modern, teori rentetan menyatukan daya-daya pada skala Planck, 1.62 kali 10 pangkat negatif 35 meter dalam 10 atau 11 dimensi, manakala keterkaitan kuantum dan superposisi menjelaskan pembentukan struktur kosmik pada skala mikro. Al-Quran, tanpa menyebut teori ini, menggambarkan struktur kosmik dan galaksi dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip TOI, menunjukkan kesatuan ilahi yang mendahului sains modern. Visualisasi corak numerikal. Berikut adalah carta yang menggambarkan corak nombor bukan Quranik dalam bab 25, merangkumi struktur kosmik dan galaksi. Type, bar, data. Options. Perbandingan dengan bab sebelumnya. Bab 25 melengkapkan siri kosmologi dan kaitannya dengan TOI, menyerlahkan kesatuan naratif Al-Quran. Bab 11, pengembangan alam semesta, dengan 3, 4.29, 20. Bab 12, asal-usul alam semesta, dengan 3, 4, 4.21, 20. Bab 13, struktur lapisan langit, dengan 5, 3.85, 20. Bab 16, keseimbangan kosmik, dengan 4, 20. Bab 16, bintang sebagai panduan, dengan 2, 3, 57, 41, 4.17, 3.14, 20. Bab 19, matahari dan bulan, dengan 1, 23, 11, 27.3, 20, 3.14. Bab 17, pergantian siang dan malam, dengan 1, 97, 24, 20, 3.14. Bab 16, penciptaan badan angkasa, dengan 1, 73, 365.25, 20, 3.14. Bab 19, ketepatan kosmik, dengan 1, 59, 27.3, 23.14. Bab 20, keluasan dan keharmonian alam semesta, dengan 1, 47, 93 bilion, 20, 3.14, 1.62 kali 10 pangkat negatif, 35, 10, 11. Bab 21, keseimbangan hukum alam, dengan 1, 59, 27.3, 11, 20, 3.14, 1.6, 2 kali 10 pangkat negatif, 35, 10, 11. Bab 22, penciptaan langit dan bumi, dengan 1, 3, 31, 93, 13.8 bilion, 20, 3.14, 1.6, 2 kali 10 pangkat negatif 35, 10, 11. Bab 23, kestabilan dan perduan kosmik, dengan 1, 73, 4.6 bilion, 20, 3.14, 1.6, 2 kali 10 pangkat negatif 35, 10, 11. Bab 24, kitaran kosmik dan massa, dengan 1, 2, 10, 20, 24, 11, 3.14, 1.6, 2 kali, 10 pangkat negatif, 35, 10, 11. Bab 25, struktur kosmik dan galaksi, dengan 1, 3, 63, 93 bilion, 20, 3.14, 1.6, 2 kali 10 pangkat negatif, 35, 10, 11. Corak silang bab, nomor seperti 20, abad penemuan, 3.14 pi, 93 bilion diameter alam semesta, dan dimensi rentetan 10-11 menunjukkan kesatuan matematik dan saintifik merentas bab 11-25 mencerminkan naratif Al-Quran yang kohesif. Kesimpulan dan seruan bertindak. Bab 25 dalam buku ini mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui kiraan, operasi, dan logik yang luar biasa, menyerlahkan kesatuan naratifnya. Ayat Ad-Dariyat 51, Tumpat 47, Tumpat 9, menggambarkan pengembangan alam semesta, 93 bilion tahun cahaya, dan struktur galaksi, selari dengan teori rentetan, 10 atau 11 dimensi, keterkaitan kuantum dan superposisi, disokong oleh corak nombor seperti 63, faktor 3, 3.14 pi,
dan 1.62 kali 10 pangkat negatif 35 skala Planck. Tema ini melengkapkan bab 10-24 dan menghubungkan dengan bab 6-9, mencadangkan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan ilahi yang menyatukan fenomena kosmik, dari grafiti hingga kuantum, selari dengan theory of everything. Al-Quran, dengan naratif kosmologi dan matematiknya yang kohesif, menyerupai matlamat TOE untuk menyatukan daya-daya alam, mendahului konsep seperti teori rentetan dan keterkaitan kuantum. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 25, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati kebesaran Al-Quran dari struktur kosmik hingga rahsia ilahi. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang kaitan Al-Quran dengan TOE melalui struktur kosmik dan galaksi dalam bab 25? Teruja dengan keajaiban numerikal dan kesatuan kosmologi ini. Komen di bawah, kongsikan cerita Anda, dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca.